seantero dunia. Selamat pagi semua. Pagi kita sekarang ke Forever. Kita sekarang sharing session Ramadan bawa ke pagi. Dan kalau hari biasa kita bawa ke malam. Okay. Kita tunggu sekejap, sekarang dah ada 100 coming up. Kita tunggu lagi sikit. Okay. Ramadan pack. Okay, pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manager Rohaya daripada Putrajaya berkumandang on air. Okay. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Gugup pula. First time dekat BOI International pentas yang gah. Dan pentas ini telah tercatat dekat pesada dunia. Okay. Saya nak perkenalkan speaker kita hari ini. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Nuzana, CBM Nuzana Yahya. Dan kita kalau nampak pun dia bersama-sama dengan suaminya Benzari. Dan kadang nickname-nya adalah Benzana dekat sini. Okay. Nuzana ni memang saya kenal satu pejabat. Dan masa tu memang dia selalu komplain migraine. Okay, Nuzana ni berasal daripada Melaka dan tinggal dekat Putrajaya dan dia sekarang dia punya tapak dia yang kukuh adalah dekat Putrajaya. Di upskate saya punya upline, saya punya Sifu yang mana dia telah mula mengenalkan saya forever dan saya nak mengenalkan kepada rakan-rakan kita semua ni, sahabat-sahabat semua, siapa itu Nuzana. Nuzana ni dah ada rangkaian hampir seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga adalah juga dekat peringkat international, Brunei ada, Indonesia dan ada juga dekat Bangladesh. Senyap aja. Okay. Nuzana buat part time sebagai bisnes part time dengan bantuan suami yang sepenuh masa dan masih bekerja mempunyai ijazah, ijazah bukan calon-calon ijazah software engineer ke. Tu komputer oi. Dan sekarang ni dia telah bermula dengan penyakit migraine sejak daripada remaja, memang tak dapat dinafikan. Pasal saya selalu jumpa masa 3 tahun yang lepas dekat pejabat dia, 4 tahun lepas lah. Dia kerap jugalah komplain sakit kepala, badan pun tak berapa nak selesa kan kita lihat. So kebanyakan masa dia adalah dengan painkiller untuk legakan pening. So jadi Nuzana ni dijumpa, dia jumpa satu artikel. Sebab dia baca satu artikel, dia baca bahayanya painkiller ni. Kalau kita makan painkiller terlalu lama ni, buah pinggang rosak. So alternatif dia cari penawar. Dan rezeki dia berjumpa lah dengan Forever pada tahun 2016. Jadi yang 2016 ni dia mula berkenal dengan produk. Okay. Daripada situ dia rasa ada proses penyembuhan semua sekali dan tetap teruskan. Walaupun dia rasa macam yalah dia nakkan produk yang organik, yang kurang bahan kimia. Okay. Alhamdulillah sampai sekarang dia dah tak bergantung lagi dengan painkiller. Okay. Dan berat badan pun dah semakin cantik tu. Kulit pun semakin flawless. So inilah testimoni bergerak, walk the talk, CBM Nuzana. Dan pada 2017 asbab testimoni bergerak pada Mei 2017 dia telah mencapai manager dalam tempoh sebulan setengah. Okay. Insentif local trip dia telah capai dan 4 kali eager manager Phoenix, Arizona, Dallas, Bahamas dan yang terkini ni dekat Phoenix, Arizona sekali lagi dan dia adalah solid manager LCM
F2 drill level 1 dan CBM pada tahun 2021. CBM 2020. Tahniah dan tidak membuangkan masa lagi. Saya mempersilakan CBM Norzana untuk menyampaikan talknya bertajuk Set Ramadan. Okey, dipersilakan. Okey, Zana. Zana, tak dengar Zana. Alright. Okey, alright. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Pagi semua. Okey. Saya nak tengok feedback. Siapa yang dengar pagi. Komen dekat chat nombor 1. Pagi. Selagi tak banyak feedback daripada chat, saya tak start lagi. Bagi saya energi untuk membantu saya untuk bagi semangat untuk menyampaikan pack Ramadan. Pagi semua. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum pagi semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, terima kasih kepada Eagle Manager Rohaya. Beliau merupakan salah satu calon CBM saya pada tahun ni. Doakan beliau CBM pada tahun ni. Alhamdulillah. Okay, untuk tak membuang masa lagi, hari ni saya ingin menyampaikan pasal Ramadan Pack. Sempena bulan Ramadan ni, kenapa kita perlu sharekan Ramadan Pack ni kepada rakan-rakan kita dekat luar sana. Okey, sebelum saya nak pergi lebih lanjut pasal Ramadan Pack, saya perkenalkan diri saya lebih ringkas lagi daripada penyampaian daripada Eagle Manager Raya. Ini adalah contact point kalau dalam media sosial, Facebook, Insta dan TikTok saya. Ini merupakan gambar semasa kami berjaya dengan izin Allah pergi ke Eagle Manager. Dan kita pergi ke home office, kita berjumpa sendiri dengan Dr. Rex. Masya Allah. Dr. Rex ni seorang yang humble. Beliau merupakan seorang yang begitu amat menghormati, amat respect each other. So bila kita jumpa dia sentiasa tersenyum dan alhamdulillah kita sempat bergambar dengan beliau. Okey, pencapaian saya di Forever, kami merupakan CBM pertama di Putrajaya. Dan kami dapat LCM pada tahun 2020, kami dapat F2D 4 kali Eagle Manager, local trip dan macam Eagle Manager Rohaya bagi tahu saya merupakan usahawan part time dan pernah tertera dekat top 8 Malaysia dalam 2018 dan education background saya merupakan master on software engineering, tetapi until now gaji masih diploma. So ini merupakan salah satu peluang lah actually untuk saya pergi lebih jauh dengan kita rasa kita boleh pergi lebih jauh, bermakna di Forever ni kalau anda semua berjuang dekat Forever, dia tidak mensia-siakan sebab dia bukan hanya di lokal tetapi dia bawa kita sampai ke pentas dunia. So gambar bersama Dr. Rex satu lagi kenangan yang amat indah dan kita berharap one day kita akan jumpa dia. Okay? Alright. Ini adalah testimoni bagi saya di mana bermulanya di Forever bukan pasal meniaga. Sebab sakit seperti yang dinyatakan Eagle Manager Rohaya. Sakit migraine sejak daripada remaja dan hanya bertahan daripada painkiller sahaja. So daripada terjumpa satu artikel ia merosakkan buah pinggang, ia menimbulkan satu kesedaran yang mana menyentak hati saya kena cari sesuatu untuk mencari penyebab kepada migraine untuk saya nak menghilangkan masalah migraine tersebut. Okey, sebenarnya saya dah jumpa Forever ni selama setahun. Tetapi disebabkan income, disebabkan bajet, gaji saya macam saya kata saya masih lagi gaji diploma dengan keadaan lifestyle di Putrajaya orang kata amat tinggi. Jadi saya amat memilih sebab saya nak cari satu benda yang berkualiti dan harga mampu saya milik. Jadi selama setahun saya buat kajian sebab dekat Google, bila saya Google banyak aloe vera tapi saya tak tahu mana satu yang tulen. Sebab banyak dah campur. So saya mencari-cari selama setahun. Akhirnya saya jumpa. So saya jumpa dengan saya punya upline saya iaitu Kak Fauzia, manager Fauzia. Saya jumpa dia tak payah terang lagi pasal Forever. Saya terus sign in. Sebab sebenarnya saya dah lama kaji pasal Forever. So bermula daripada tu saya start dengan aloe vera dan Arctic.
So daripada penyakit migraine daripada diri sendiri, dia telah berjangkit dekat suami pula start guna, anak start guna, mak guna, ayah pun guna. Dan the best is mak saya yang dah berbelas tahun kencing manis, daripada bacaan 22 dia telah turun pergi ke 6 dan doktor terpaksa turunkan obat kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. So bila saya dapat benda ni, saya kata ya Allah, saya kena tolong ramai orang. Sebab di keliling kita ramai, saya percaya, mak kita, kadang kakak kita, adik kita yang dah mengalami masalah kencing manis. Jadi masa tu kalau tengok berat badan saya yang macam ni, macam Eagle Manager Roy bagi tahu, so dah berubah macam ni. So saya adalah testimoni bergerak. Kerana apa? Saya menggunakan produk Forever Living banyak. Bukan sikit. Saya bukan pakai aloe vera artik je. Saya gunakan seluruh produk. So saya jatuh cinta pasal produk dan termeniaga sebab ramai tanya, Zana, kau makan apa? Jadi apa? Jadi kat situ saya start sharing. Okay. So ini merupakan bisnes saya. Sebelum saya berjumpa di Forever. Dekat sini membuktikan bahawa perbezaan traditional business dengan satu bisnes rangkaian yang mana saya tak ada pengalaman langsung dalam rangkaian bisnes, tetapi kita boleh pergi dengan mudah dengan apa orang kata, dengan sistem yang ada daripada Datuk Desmond yang telah dah buat satu platform. Kita just follow, ikut aja, follow the process, insya-Allah you akan jumpa dan dipercepatkan sebab kita tak perlu berlengah-lengah lagi sebab sistem tu dah ada. Jadi berbalik pada yang saya kata sistem saya punya bisnes yang lama yang tradisional, kenapa saya pergi bergiat kat sini sebab saya tak cukup duit. Saya tak cukup modal. Jadi saya terpaksa jual barang orang lain dan kat situ untung ada tapi tak banyak. Kita ada impian tapi impian banyak terkubur sebab yang ini ada duit tapi cukup untuk beli pampers anak, beli susu, beli orang kata bahan dapur, itu saja. Tetapi apabila saya dah sihat, saya start bermula dekat Forever, di mana masa mula-mula suami saya memang tak suka saya join Forever Business. Dia tak kasih saya pergi kelas semua. So akhirnya saya belajar secara senyap melalui YouTube. So YouTube yang ada dekat dalam internet waktu tu memang amat membantu. Dan lagi satu sokongan daripada upline saya, Manager Latifah, memberikan banyak info produk, saya belajar daripada situ. So sebenarnya saya belajar dalam diam. Akhirnya apabila income saya dah sampai hampir 4 angka, suami terperanjat sebab dia sebenarnya tak percaya botol aloe vera tu boleh menghasilkan income yang macam tu. Akhirnya dia terikut saya dan disebabkan apa? Kalau tengok perbezaan badan dia dengan ni dan kalau yang terlatest dah makin orang kata badan dah cantik, mulut dah tak boncit, darah tinggi, kolesterol semua dah okey, dia pun dah jadi testimoni bergerak sebab kita guna produk full use produk Forever sebab we are love produk Forever, memang best. Dan daripada situ bila testimoni bergerak, orang tanya. Kat situ yang kita start sharing. So ini adalah gambar-gambar yang kita dapat daripada daripada kita punya Eagle Manager, iaitu salah satu insentif. Ya Allah, dulu kita buat bisnes tradisional, kita tak dapat benda dijual lah banyak mana, tak ada pun pergi mana-mana trip. Kami pun tak pernah pergi trip ke luar negara yang mana Forever bagi satu pengalaman terindah yang mana kita orang diberi honeymoon bersama suami tanpa bayar apa-apa pun. Semuanya ditaja oleh Forever. So ini merupakan kami merupakan nombor 8 pada tahun 2018 yang mana kalau compare dulu, pasal tak saya kata bisnes saya jual nasi Arab, jual susu kambing, saya ada jual kepik yang saya bungkus daripada banting kecil-kecil tu. Tapi dengan pengalaman yang tak ada pasal rangkaian, bisnes Forever merubah saya sebab plan bisnes yang mudah dan sistem BO 933 yang banyak membantu kita pergi dengan lebih cepat ke destinasi nak capai insentif di Forever. So bayangkan impian 11 tahun di Forever, kami dapat menunaikan umrah dengan izin Allah. Dan yang terbaru, dengan cek CBM dengan 1 bulan bonus daripada kita dapat Global Rally CBM dengan bulanan, income sebulan bersamaan dengan setahun gaji saya bekerja. So daripada sini alhamdulillah Allah kurniakan kami punya keinginan nak dapatkan sebuah rumah landed dekat Putrajaya sebab harga rumah di Putrajaya kebanyakannya mencapai ke 900 ke 1 juta. So alhamdulillah di Forever Masya Allah,
Allah tunaikan impian tersebut. So you all yang mana dah ada dekat Forever, buat betul-betul. Okay, so saya bagi layan gambar-gambar yang kita ambil di sepanjang AMR. Ini gambar yang sempat saya buat lah. Actually ada banyak tapi saya tak sempat. Okay, now we start pasal Ramadan Pack. Okay, are you ready? Kalau dah ready, tekan 1, cepat. Tekan 1, cepat. Saya nak share banyak ilmu sebab benda ni kalau you all nak jual set, kalau you tak ada ilmu segitiga triangle, you tak boleh close. You all boleh close aloe vera artik aja sebab nak cerita dekat orang, you need a lot of knowledge that you must have tu segitiga triangle. Macam mana segitiga triangle dapat membantu memulihkan sel yang mana selama ni kita hanya dengar aloe vera cuci usus, cuci usus, cuci usus. So saya nak you all tukar mindset. Produk kita sebenarnya membantu memulihkan sel daripada dalam dengan selamat. Gitu. Okay, are you ready? So saya nampak banyak nombor 1. Okay, sekarang ni kita ada 292 partisipan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya start dan saya mulakan. Saya sampaikan dengan izin Allah, semoga benda ni sampai dekat you all dan you all boleh buat bisnes ni betul-betul, bantu mereka dekat luar yang mana sakit atau yang mana tak sihat supaya diorang boleh menunaikan ibadah puasa dengan tenang dan menunaikan ibadat dengan orang kata dengan apa orang panggil dengan sempurna. Yang tu paling penting sebab setahun hanya sekali saja bulan Ramadan. Okey, apa hikmah berpuasa daripada sudut kesihatan? Sebab saya kena huraikan kat sini sebab you all kita terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. So saya nak share why dalam Muslim kenapa perlu ada puasa dalam setahun. Kami ada setahun sebulan. Jadi ini adalah hikmah berpuasa dari sudut kesihatan. Okay, based on the journal dan by research yang saya dapat daripada pembacaan yang sempat saya buat kajian. Okay, menurut jurnal penyelidikan termuka sains, puasa boleh mengekalkan kesihatan iaitu di mana jangkitan penyakit dapat dikurangkan. Okay, nak sekarang COVID kan. So puasa ni amat membantu. So puasa ni juga dia meningkatkan kandungan hormon dalam darah sehingga 5 kali ganda bagi membantu pembentukan tisu otot dan membantu mengurangkan paras insulin dalam darah. Yang ini amat bagus dan membantu buat pembakaran lemak. So secara tak langsung puasa dapat meningkatkan kesihatan dan stamina. Sebab selama setahun kita duk makan, kita tak servis kan. So sebulan tu kita stop untuk proses maintenance dan servis. Macam tu. Okey, dan yang kedua, dalam Kongres Antarabangsa Kesihatan Ramadan Yayasan Hasan II secara saintifik, diorang buat kajian di mana puasa Ramadan merupakan sasaran ideal bagi pesakit ringan yang mana mereka yang mengalami masalah kecil manis yang tidak bergantung kepada insulin. Maknanya bila dia tak bergantung pada insulin bermakna pankreas dia masih okey. Kalau siapa punya pankreas yang dah terima insulin bermakna hormon yang Allah jadikan dalam pankreas tu sudah mengalami dah tak boleh nak produce secara semula jadi. That's why diorang suntik insulin secara sintetik. Yang itu amat bahaya. Okey, kemudian untuk mengurangkan masalah tekanan darah tinggi, pengurusan berat badan, saluran penghadaman sebab punca penyakit kita daripada usus kemudian mengurangkan atau menurunkan kadar gula dalam darah, kolesterol serta menurunkan lemak. So yang next, Nomani pada 1997 dia kata mencegah peningkatan kolesterol darah, paras asid urik serta pengekalan protein yang lebih baik dalam badan manusia. Sebab banyak sangat benda ni kebaikan berpuasa, jadi kita kena pastikan puasa kita penuh dengan ceria dan bertenaga. Okay, the next nombor 4, Iraqi ETL 1997. Set Ramadan yang kita akan tampilkan ni nanti dia membantu memperbaiki kolesterol darah, mengurangkan keasidan perut, menghalang penyakit sembelit dan masalah penghadaman. Kemudian Sulami 1991, makanan yang berlebihan, makanan yang tak seimbang serta tidur yang tidak mencukupi, ini adalah merupakan salah satu faktor-faktor penyakit berlaku. Okey, daripada kitab Atfit Fil Quranil Karim mengatakan puasa memberikan peluang untuk tubuh untuk reboot, untuk kemaskinikan sistem pencernaan. Okey, 1997, nombor 7 kod.
rehat fisiologi yang sihat untuk saluran pencernaan dan sistem saraf serta menormalkan metabolisme. Kemudian Dr. Sartaj, sebab banyak daripada mereka ni memberi semua orang panggil komen-komen yang positif pasal mengenai puasa. So last, saya nak bagi tahu lagi satu, pakar perubatan reproduktif. Maknanya orang yang ada masalah pasal hormon. Bagus untuk diorang berpuasa. Contohnya masalah orang yang susah nak dapat anak atau dan sebagainya. So dia kena berpuasa. Sebab benda ni dia akan menyingkirkan hormon lebihan atau sintetik. Lebihan sintetik ni dapat daripada mana? Daripada pemakanan kita, iaitu apa? Ayam. Ayam bagi kita makan. That's why ramai salah satu yang saya jumpa yang susah nak mengandung, salah satunya ayam. Jangan salahkan ayam pasal apa? Sebab pemakanan zaman sekarang banyak injection dan sebagainya. Okey, kemudian membersihkan hati, dia mengakalikan aliran darah dan mengemaskinikan balik proses hormon semula jadi. So apabila benda ni berlaku, proses toksin daripada sel hormon akan diimbang semula, manakala hati memetabolismakan hormon yang berlebihan seperti kortisol, iaitu hormon stres yang boleh mengakibatkan keradangan, keletihan dan disfungsi sel. Okey, this word yang amat yang saya suka, paling best dekat sini, set Ramadan banyak membantu. Sebab menyingkirkan toksin daripada sel, kita akan belajar segitiga triangle di mana kita perlu buat detox. Aloe vera membantu memulihkan balik all organ-organ penyingkiran organ-organ yang membantu membuang toksin dalam badan. So produk kita ni best. Saya tak sabar nak ajar lepas ni. Okay, so next. Okay, so ini adalah keseluruhan daripada kesimpulan yang panjang-panjang Zana baca. Okay, selamat menunaikan ibadah puasa. Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, badan kita melakukan proses detoksifikasi. Benda ni akan berlaku secara semula jadi. Ini adalah base seorang pertemuan, ada seorang daripada Jepun, pakar daripada Jepun, nama dia saya dah lupa. So dia buat kajian masa proses puasa, benda ni akan berlaku dan ini beliau merupakan pemenang anugerah mengenai pasal bagaimana puasa membantu di mana proses sel kita akan di-regenerate baru balik. Okey. Kemudian ketika menunaikan ibadah sel-sel organ, ni yang penting sebab saya suka di mana produk Forever sebenarnya dia banyak memulihkan sel-sel kita yang rosak supaya dia dia membantu penumbuhan sel-sel baru. Okey. Okey, ni manfaat kepada organ-organ. Saya just sambil lalu sebab tadi saya dah baca. Tapi memang best, puasa memang membantu memulihkan kita punya organ-organ dan lebihan toksin dalam badan. Okey, next. Semasa Ramadan, apakah gangguan kesihatan yang biasa kita hadapi? Perasan tak ramai kawan-kawan yang kita dengar, aku tak boleh puasa lah sebab gastrik. Aku tak boleh puasa lah sebab ni, sebab tu, macam-macam. So hari ni kita nak bantu dengan set Forever punya Ramadan Pack. Dia dapat membantu dengan izin Allah sebab dia usaha untuk membantu menangani masalah ni. Tetapi benda ni tak boleh just makan suplemen dia semua baik. Tak boleh. Dia kena ada kombinasi yang mana saya bagi tahu ni kat sini. Kita perlu menjaga pemakanan dan saya akan perkenalkan bagaimana segitiga kesihatan Forever Living membantu set Ramadan Pack tu untuk membantu rakan-rakan kita ataupun kita sendiri atau keluarga kita sendiri yang mengalami masalah gangguan kesihatan. Okey. So, tadi saya kata ada dua cara, satu dari segi pemakanan dan yang kedua adalah dari segi menggunakan suplemen yang daripada Forever Living iaitu Ramadan Pack. Okey, pastikan pemakanan kita, elakkan makanan berlebihan. Kemudian minuman kafein ni kena jaga. So, kenapa kadang-kadang kita dapat feedback daripada kita punya customer, kenapa saya makan produk suplemen Forever tapi masih lagi sakit, masih lagi tak nampak perubahan. Salah satunya adalah pemakanan. Walau hebat macam mana suplemen dia makan ataupun ubat doktor yang dia dah ambil, tapi kalau tiap-tiap hari pemakanan yang masuk dalam badan ni tak dijaga, dia masih lagi menyebabkan benda tu tak soft. Dapat tak? Okey?
So minum air dengan cukup, dengan elakkan makanan berempah dan kurangkan makanan pewarna, perasa dan sebagainya, dan makanan yang bergoreng-goreng. Selain daripada tu, daripada Kementerian Kesihatan juga menganjurkan cara-cara bagaimana nak minum dalam kuantiti yang cukup pada bulan Ramadan. Okay, so next, okay. Yang ini saya dapat daripada internet. Okay, ini anjuran daripada Kementerian Kesihatan macam mana kita nak minum pada kadar tertentu pada bulan Ramadan. So pastikan apabila kita dah makan suplemen, air pun penting untuk dalam badan supaya berlaku proses detox. Okay. Okay, sekarang ni segitiga triangle Okay, tadi pasal pemakanan dah settle. So yang ini kalau boleh saya nak you all concentrate. Kalau boleh saya nak you all ada nota. So sebelum saya pergi lebih jauh, are you ready? Kalau you all dah ready, bagi saya 3. You all dah ready, tekan 3 sebab tajuk ni memang kalau you all nak berjaya dekat Forever, you all kena faham segitiga triangle ni sebab dia membantu you all untuk close secara set. Kadang-kadang kawan kita jual apa? Aloe vera je, satu dia jual atau dia jual artik. So susah kalau kat situ kalau you all tak ada ilmu pasal segitiga triangle, you all tak boleh nak close set. Diorang pun tak tahu kenapa dia kena makan banyak. So bila you all tak tahu nak terangkan, itu yang jadi jual aloe vera sebotol, jual artik sebotol. Nampak tak? So ilmu ni penting. Okay, sekarang dah siap buku nota tak? Ready tak? Okay, tekan 3. Sebab topik ni paling penting. Kalau you all nak berjaya pergi jauh dekat Forever, ini kena pahat dekat kepala 4 produk. Okay? Okay, terima kasih. Terima kasih semua yang dah bagi komen 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright. So, apa yang ada dekat segitiga triangle? Ada beberapa bahasa, saya ambil yang Malay Okay. The main thing ke atas adalah kita nak penyatoksian kerap. Kenapa penyatoksian ni mengganggu apabila kita makan suplemen? Akan saya buktikan dengan mengupakan dengan satu kajian daripada pakar saintifik selepas ni. Kenapa perlu kita buat detox yang ni. Sel badan memerlukan penyatoksian untuk pulihkan kesihatan dan mengurangkan berat badan. Itu satu. Yang kedua, nutrition. Perlunya nutrition ni adalah untuk mengekalkan kita punya sistem badan yang sihat. Okey, ambil yang 4 kat sini yang Malay ni. Yang senang you all faham. Manakala yang Chinese atau yang more pada English boleh refer sebelah kiri ni. Okey, nutrition. Yang ketiga, kita perlu perlindungan sel. Kenapa perlu perlindungan sel dengan keadaan yang COVID sekarang ni kan? Masya Allah, memang you all kena bagi ni. You all kena faham segitiga triangle ni. Okey, sistem imun yang kuat boleh melindungi sel. Boleh melindungi sel kita daripada kerosakan radikal bebas. Bagaimana datang radikal bebas ni? Daripada penuaan. Kita semakin lama, semakin muda ke semakin tua? Kita semakin tua. Jadi kita punya metabolisme makin rendah dan ia menyebabkan radikal bebas semakin banyak rosak. Bila dia rosak, dia menyebabkan sel-sel kita terganggu. Selain daripada itu, keradangan dan penyakit kronik. Apa itu penyakit kronik? Kencing manis, darah tinggi, fibroid, kanser. Itu penyakit kronik. Yang ketiga, kita perlu sistem peredaran darah sebab darah dekat dalam kita punya badan hampir menguasai hampir seluruh daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dia ada connection antara satu sama lain. So darah amat penting. Sistem peredaran darah yang baik bantu untuk apa? Kesihatan sistem kardio. Contohnya apa? Jantung. Sistem darah penting sebab dia nak hantar nutrition dekat saluran darah daripada setiap organ yang ada dekat badan kita. Kekurangan salah satu benda ni boleh menyebabkan kita rasa letih. So letih, kita sakit kepala, ingatan lemah, berat badan berlebihan. Ini punca-punca toksin ni. Masalah sistem pencernaan dan sistem imun dah lemah. Jadi ia menyebabkan sindrom metabolik. Ini gambaran dia. So lukis sekarang. Siapa ada buku sekarang lukis? Cepat. Lukis sebab saya nak kalau boleh jangan kita dengar macam kita tonton movie sebab ini bukan movie, ini kelas belajar. Kelas belajar untuk meningkatkan kita punya kita punya
sel dan membantu rakan-rakan kita sihat. Sebab penerangan yang padu membolehkan diorang oh saya kena ambil ni. Jadi bila dia nak ambil set tu, dia faham. Dia tahu, oh ni function untuk ni function untuk ni. Baru you all boleh close set. Nampak tak? Okay, dah lukis ke belum? Okay, siapa dah lukis tekan 9. Siapa dah lukis tekan 9. Kalau tak, saya tak move. Saya biar sampai sini je. Sebab saya nak tengok adakah you all still with me. Okay, 9. Okay, lukis segitiga ni. Atas tulis detox, bawah kanan tu nutrition, belah kiri immune, kat tengah tu blood test. Circle, artik. Okey, jangan terperanjat bagi orang yang baru, Pamustin botolnya gini. Dan Soya Forever Light yang gini. Ini dulu gambar lama, tapi saya menggunakan info-info lama sebab ilmu ni walaupun lama dia amat berguna. Kan? Okey. So, kenapa detox? Sistem penghadaman yang sihat membersih untuk memastikan penyerapan nutrition yang optimum. That's why kalau kita nak bantu kawan kita yang mana sakit, first detox. Untuk apa? Nak serap nutrition. Kalau usus kotor, apa benda kita bagi suplemen yang baik, yang mahal, kalau dia tak serap, dia macam lalu air, buang je. So macam mana sel kita nak dapat nutrition tersebut? Dapat? Okay. Yang belah kanan Zana ni adalah nutrition. So nutrition ni adalah untuk membantu sel kita mendapat nutrition supaya dia boleh berfungsi dekat dalam badan dengan baik dan sempurna. Kemudian yang belah kiri ni protection oleh kerana pendedahan sel kita pada radikal bebas. Contoh apa? Asap rokok, asap kenderaan. Tadi kita ada tulis apa? Pasal penuaan, keradangan, sakit kronik, itu yang menyebabkan radikal bebas. Apa jadi pada radikal bebas? Dia rosakkan sel kita. Kenapa sel ni penting untuk badan kita? So kita akan pergi next. Okay, ready? Sebelum pergi kat situ, kita kena kenal toksin. Kenapa toksin ni mengganggu dekat dalam badan kita? Toksin. Toksin ni merupakan racun yang terkumpul dekat dalam badan kita yang mana dia tak boleh disingkirkan macam singkir biasa. Dia tak boleh. Kita ingat minum air masak, kan? Kita ada demo perasan tak? Kita ingat kita minum air masak, dia dah flushing semua tu. Tak. Sebab dalam tu, dia tak ada kandungan yang diperlukan dalam badan untuk membolehkan toksin tu keluar dengan selamat. Kita nak selamat, kita tak nak bila kita detox, usus kita makin terhakis. Tak nak lah kan macam tu. Kita nak yang selamat. So apa organ perkumuhan yang Allah jadikan dalam badan kita? Iaitu adalah hati, ginjal dan peparu. Selama ni dia tak berfunction ke? So kenapa kita perlu fahamkan yang ini? Apabila badan kita banyak toksin ni datang dari mana? Kejap lagi saya akan share kan. Organ kita ni dia dah jadi lemau. Dia dah tak boleh nak bekerja. Dia tak bekerja 100% dengan efisien. Sebab toksin banyak dalam badan. That's why the main thing dekat segitiga triangle adalah detox. Jadi apabila kita dah buang racun ni, barulah badan kita boleh dapat serap semua mineral yang ada dalam suplemen yang kita makan. Dapat? Okey, tanda-tanda yang ni penting. Sebab bila you all nak cerita pasal set Ramadan, you all kena ceritakan sebab macam ni. Kalau orang Melayu apabila dia nak beli sesuatu barang, dia nak satu cerita, faham tak cerita? Kenapa awak kena minum aloe vera? Contoh, kenapa awak kena makan minyak? Kenapa awak kena ambil set Ramadan? So you all kena cerita benda ni. Badan kita ada toksin. So apa tanda toksin? Akak ada sakit kepala tak? Bila kita point benda ni, baru dia orang nampak, lah, rupanya tu toksin . So kalau kita tak ada ilmu ni, you all tak boleh nak close. You all tak boleh nak close prospek dengan set dan nak terangkan dia kenapa dia kena makan suplemen. Kadang-kadang dia kata, aku dah makan lengkap dah. Sayur dah, lepas tu makanan-makanan buah-buahan semua dah makan. Tapi kenapa aku nak makan suplemen? Kenapa makan suplemen? Yang lain semua dah makan. Ni lah you all kena bagi tahu. Tanda-tanda. You ada sembelit tak? You makan sayur, makan buah tapi sembelit. Ada tak? Ada masalah kembung perut tak?
So bila kita point benda-benda yang ada ni, kulit kusam, pok boncit lagi senang nak nampak kalau daripada fizikal pok boncit tu kan. Usus tu, kerak-kerak tu tak keluar, dah boleh cakap itu merupakan toksin, awak kena detox. Gitu. Ini ilmu kena pegang sebab senang kita nak educate, kita nak bantu dia kenapa, awak kena ambil suplemen. Dapat? Okay. Lepas tu kalau ada badan lesu, mulut berbau, kalau ada kawan-kawan mulut berbau, cepat-cepatlah bagi tahu ini merupakan toksin dalam badan. Okey, dah tulis tak? Ini toksin. Okey. Okey, tengok kita punya saluran darah. So 20% penyumbang kepada penyakit adalah daripada saluran darah dan kita perlu jaga. Sebab connection daripada atas ke bawah sentiasa bersangkut paut antara satu sama lain. Tapi kejadian Allah, apabila salur darah yang rosak tu, dia boleh pergi channel yang lain. Tapi bila dah banyak sangat dah tak boleh channel, dia dah jadi problem. So saluran darah jadi tersumbat. Apa yang kita perlukan? Iaitu salah satunya minyak ikan forever. Gambar ni kena tunjuk dekat prospek. Kalau you all tak tunjuk, dia tak nampak. Kita cakap saluran darah, dia tak nampak macam ni rupanya. Ya Allah, halusnya saluran darah macam sabut. So pakkan kita, macam mana kita nak bersihkan saluran darah yang halus-halus tu dengan pemakanan yang kita makan daripada kita sejak lahir sampailah ni dah umur 60, 70, 40 atau 50. Nak basuh pakai apa? Nak bersihkan apa? So daripada sini, so tunjuk gambar ni. So punca penyakit yang paling penyumbang terbesar adalah daripada usus. Usus. So aloe vera merupakan salah satu terbaik. Kenapa aloe vera? Kenapa artik? Kita akan kongsikan selepas ni. Okey, tunjuk gambar ni. Kak, dekat akak punya usus rupanya gini. Jadi apabila kita makan sekian lama, kita tak bersihkan, dia akan jadi banyak timbunan toksin yang tak diperlukan. Jadi bila kita makan nutrition, dia tak dalih nak serap. So dia lalu je. Kenapa makan suplemen ni tak berkesan Sebab kita tak melalui proses detox. Perasan tak kadang-kadang ada kawan terus dia nak beli apa? Absorbency. Dia sakit, tiba-tiba dia nak terus saja ambil propolis tapi dia tak makan aloe vera, artik C tak makan. So detox yang main atas tu dia tak buat. Jadi dia tak nampak keberkesanan makan. Bukan kata produk lain, produk kita pun dia tak nampak kesan. So starting daripada the main detox ni adalah merupakan salah satu penyumbang utama ke arah pembaikan yang seterusnya. Sebab yang ini kena bersihkan dulu. Bayangkan kita bagi analogi kereta. Siapa pakai kereta? Okey, siapa pakai kereta? Bagi saya 999. Siapa pakai kereta? Siapa pakai kereta? Bagi feedback 999. Alright, terima kasih. Okey, perasan tak bila kita pakai kereta, daripada start kita beli sampailah dia kita pakai sampai dah cukup, dah rosak, kita tak buat servis, apa akan jadi? Adakah usia dia akan berpanjangan atau kereta tu lagi cepat rosak? Sama dengan badan kita. Dapat? Okey. So, kenapa tadi 80% penyumbang adalah daripada usus? Ini telah dinyatakan dalam surat khabar. Dalam surat khabar pun dah buktikan bahawa usus ni kena jaga sebab dia adalah penyumbang kepada pelbagai penyakit kronik kepada manusia. Apa yang ada dekat organ ni, organ usus ni, apabila kita tak bersihkan, kita tak servis, dekat sini ada banyak orang kata jangkitan, ada kuman-kuman yang mana dia duduk bersarang dekat dalam kita punya sistem penghadaman. Kalau tak silap saya, sistem penghadaman kita punya imun hampir 75% menguasai dekat area usus tu. So kita kena bersihkan betul-betul. So dalam Islam, perut merupakan tempat bermulanya penyakit. Itu sebab 80%. Bayangkan surat khabar dah berapa tahun bagi tahu pasal usus, sedangkan zaman Nabi masa tu dah hampir beribu-ribu tahun tinggal dengan kita, dia mengatakan bahawa perut merupakan tempat bermulanya penyakit. So, asas kepada detox inilah dia. Iaitu aloe vera dan minyak ikan. Okey. Tadi saya ada bagi tahu pasal toksin kan? So toksin boleh menyebabkan perubahan sel, merosakkan sel kita dekat dalam badan kita. So daripada mana datangnya toksin ni?
Ini dia. Ini kena terang kepada kawan-kawan atau kepada siapa yang kita sayang yang kita nak dia makan suplemen. Walaupun dia makan sayur cukup, buah cukup, tetapi percayalah dengan zaman moden ni semuanya berbeli, yang tanam hanyalah sebilangan sikit sebab sekarang ni banyak dah guna bahan-bahan kimia dan sintetik untuk membolehkan, kalau orang kata kalau padi tu kan cepat dituai. Kalau setahun baru, kalau zaman dulu baru setahun sekali baru tuai, sekarang ni setahun 4 kali. Belum cerita berat, cerita pasal ayam. Ayam kampung kalau real, kalau you all tengok 2-3 bulan kecil lagi, tapi lah ni sekarang sekejap aja dalam beberapa bulan ayam disuntik dengan hormon dan vaksin untuk membolehkan menyumbang, menampung pemakanan manusia yang ramai dekat dunia. Jadi dekat sinilah sebenarnya punca pemakanan adalah the main point ke arah kita mendapat penyakit selain daripada pencemaran air, pencemaran udara, penggunaan pil-pil. Yang ini yang saya takut ni, yang ni pil tahan sakit. Yang ini yang merubah saya secara orang kata yang selama ni hanya bertahan pada ubat sakit, saya keluar daripada zon selesa untuk mencari penawar tersebut. So dekat sini kalau you all tengok usus kita, rupa dia apabila pakai painkiller rupa dia jadi gini Sebab benda tak nampak kan. So kita tak rasa sangat benda tu. Okey, ini sebelah sini dekat India bagaimana terung ni diorang nak kasih besar, diorang buat injection. Ini benda tak tunjuk tau dekat kita. Sampai kat pasar tengok, wow besarnya buah tu, segarnya daun tu, tapi bayangkan banyak baja kimia, banyak penggunaan racun serangga. So agak-agak bila kita dekat tempat sinki tu kita basuh sekali lalu dengan air atau kita gendamkan dengan garam, belum tentu dia terus keluar. Dapat tak? Okay, so kenapa perlu detox? Saya tak detail up, saya just point-point. Okay, kenapa kena detox? Benda ni penting tau untuk sampai. Detox penting sebab nak buang gacun. Gacun daripada apa? Bahan-bahan kimia dan pengawin. Kemudian nak cegah penyakit kronik. Sebab apa kita kena ni? Sebab kita tak nak bergantung pada obat seumur hidup. Okay, pada saya, kita tak boleh menidakkan pasal obat hospital. Obat hospital bagus untuk sementara waktu. Tetapi jangan you all bertaut sampai seumur hidup. Itu yang tak betul tu. Itu yang kita perlu bantuan suplemen dan pemakanan yang kita makan sendiri yang mana tak cukup tu kita top up lagi untuk membantu sel kita pulih supaya penyakit yang kita hadapi tak berpanjangan. So bila penyakit tak berpanjangan barulah obat tu doktor turunkan. Lagi turun. Kita tak nak dia tambah lagi ubat. Oi, itu jadi boleh merosakkan sistem-sistem organ kita sebab kebergantungan obat seumur hidup berbahaya sebab ia berasal daripada bahan-bahan sintetik. Dia bukan natural. Okey, detox boleh meningkatkan fungsi imun. Dia boleh bantu turun berat badan. Dia boleh jadi kita younger, flawless, muda, bertenaga. Kulit lebih cantik dan kita lebih fokus dan badan kita akan berfungsi dengan lebih baik. So ada banyak benefit untuk detox. Penting tak detox? So benda ni you all kena ingat, kena faham, padu supaya boleh terang kat diorang kenapa you all kena buat detox. Ini adalah first process kalau you all nak start makan suplemen untuk orang yang ada masalah penyakit. Dia kena clear out kat dalam tu, bersihkan. Kalau yang tak ada penyakit macam mana? Okey, kadang-kadang penyakit ni dia tak nampak daripada orang kata selagi dia tak nampak daripada bacaan kecil mana dia naik atau dia mengalami perubahan buat badan atau sebagainya, ramai yang kata aku masih sihat lagi kan. So kita nak mencegah daripada awal, that's why kita perlu melakukan detox bukan waktu orang tengah sakit. Orang sekarang ni pun dah kena ambil berterusan. Okey, ini yang tadi saya bagi tahu mengenai kenapa kena detox dari segi kajian sains. Okey, daripada Nobel Prize Award 1912 iaitu daripada Dr. Alexis Carrel. Dia buat eksperimen yang pertama, dia ambil jantung ayam. Lepas tu dia dapati sel ayam ni dia tak bagi nutrition tu. Apa tak bagi nutrition? Dia tak bagi apa-apa suplemen. Dia biar je gitu. Jadi dia dapati sel tu cepat rosak, cepat mati. So
Next eksperimen dia cuba lagi. Okey, kalau macam tu saya letak nutrition lah, dia kata. So bila dia letak nutrition, dia boleh bertahan. Tetapi lepas berapa bulan, dia tetap problem. Dia tetap mati. Sel tu mati. So daripada kajian dia buat lagi eksperimen yang ketiga. Apa yang dia dapati, dia masukkan nutrition, dia keluarkan toksin. So dekat sini dia dapati sel jantung tu makin lama makin boleh bertahan lebih lama 7 ke 8 kali ganda. Inilah konsep yang kita lakukan untuk detox. Dapat tak? Kita bagi suplemen, kita buangkan racun tu. Buangkan racun yang ada dekat punca penyakit adalah 80% dekat usus tu, kita menggunakan produk kita aloe vera. Okey, yang ini. Yang ini penting. Okey, dalam badan manusia, okey ini saya tak ingat subjek tingkatan berapa, tapi kalau kita reverse balik apa yang kita belajar, kita dah belajar benda ni sebenarnya. Ini yang menyebabkan saya tertarik mengenai segitiga triangle ni tau. Okey, dalam badan kita, benda yang paling halus adalah sel. Tadi saya cerita pasal sel-sel kan, yang ni sel. Selepas sel dia ada jadi tisu, lepas tu jadi organ. Contoh organ apa? Organ jantung, organ pankreas. Kemudian sistem, apa sistem? Sistem pembuangan, sistem pelahiran, banyak sistem detox dan sebagainya, dan akhirnya kita jadi manusia. So dekat sini sel kita mengandungi hampir 60 trilion sel. Jadi kita nak pulihkan sel kita ni. Ni, bila sakit, sel ni yang kita nak kena jaga. Okey, perasan tak bila you all pergi jumpa doktor, doktor kata, okey contohlah macam mak saya kencing manis saya boleh bagi sebab saya nampak dekat mak saya amat jelas. Saya follow dia start daripada dia obat yang terlalu banyak dia makan, sekarang dah jadi sikit dah. Insulin 4 kali, sekarang dah sekali dah. Itu pun main selang-selang. Okey, contoh insulin. Orang kencing manis, doktor detect dekat organ. So bila mak pergi hospital, dia kata makcik punya insulin ni, dia tak cakap insulin, makcik kencing manis makcik tinggi. So mak saya start dengan ubat. Tetapi penggantungan ubat bertahun-tahun, dia tidak menyelesaikan masalah kencing manis tu. Saya tengok makin banyak ubat lah dia campur. Daripada ubat, dia jadi suntik insulin. So bila suntik insulin, saya buat research. Saya belajar daripada Prof. Dr. Aziz sebab saya merupakan salah seorang anak murid bekam dia yang mana saya mempunyai sijil advance dan saya boleh buat bekam. So daripada sini saya belajar segitiga triangle yang mana benda ni amat berkaitan dengan cara memulihkan pesakit kronik dengan kaedah produk suplemen dan gabungan bekam dan sebagainya. Okey, daripada organ ni doktor hanya detect daripada organ, dia tak boleh detect daripada sel. Sel dengan tisu ni adalah bahagian suplemen atau orang kata bahagian nutrition. So doktor dia tak jarang tau you all jumpa doktor dia cerita pasal sel. Dia akan bagi tahu makcik dah kencing manis, sekarang bacaan dah terlampau tinggi. Makcik punya bacaan tinggi ni dah terlampau naik sampai 22. Jadi kita kawalkan dengan insulin. So daripada sudut yang pemahaman yang saya tahu, apabila dia pakai insulin, bermakna hormon insulin yang ada dekat hempedu tu dah tak boleh berfungsi. So bila dah tak boleh berfungsi, itu yang menyebabkan gula dia naik. So bila gula dia naik, doktor tak nak, bila terlalu naik dia akan boleh menyebabkan kerosakan seperti stroke. Dia boleh jadi stroke. Kalau terlampau tinggi dia boleh jadi hyper, dia boleh jadi bukan hyper, dia akan jadi apa tu dia panggil? Allahuakbar. Allahuakbar. Dia akan jadi gula dia terlampau rendah dan dia boleh jadi pingsan ataupun dia tak berupaya. So oleh kerana nak mengelakkan benda tu terus berlaku, doktor akan bagi insulin sintetik. Perasan tak? Itu sebenarnya bermakna organ kita, iaitu dalam organ kencing manis kita, iaitu pankreas tu, dia tak boleh mengeluarkan insulin, iaitu hormon yang Allah jadikan kat dalam. Apa fungsi hormon insulin yang dah dijadi? Benda tu dah ada tau, tapi dah rosak disebabkan gula berlebihan dalam badan dan banyak ada beberapa faktor yang lain. Jadi macam mana nak pulihkan balik, kita kena re-engineer. Lebih kurang re-engineer, reversekan organ yang rosak ni balik kepada sel, pulihkan balik sel. Nampak tak? Dapat tak?
Dapat tak apa yang saya nak sampaikan? Sebab bila sampai peringkat organ dah rosak, kita punya macam contoh kecil manis tadi, dah kita punya tu dah rosak, kita kena pulih, kita kena balik pulihkan sel kita. Sel kita ni tadi kita tengok ada berapa trilion? 60 trilion. So macam mana nak pulihkan sel ni balik? So apa yang saya buat kat mak saya bagi nutrition pack dulu. Lepas tu saya bagi aloe vera, saya bagi artik, kemudian ni dua-dua, mula-mula dua. Aloe vera wajib. Kenapa aloe vera? Sebab dalam aloe vera dia ada glukomanan. Dalam glukomanan dia boleh cut off gula masuk dalam darah. Ini tak boleh cari dalam benda tempat lain, tak ada. Semua ada dekat aloe vera. Based on research, you all baca banyak dalam jurnal membuktikan aloe vera is the best dan dia merupakan salah satu penawar yang Allah jadikan. Okey, orang kecil manis kena makan aloe vera botol kuning. Jangan ambil yang lain. Sebab dalam tu salah satu glukomanan dia boleh cut off gula dalam darah. So secara tak langsung mak saya buat detox. Saya bagi aloe vera, saya bagi artik, and then saya bagi bee propolis. Sebab orang kecil manis imun dia rendah. Perasan tak COVID? Siapakah orang yang banyak dijangkiti COVID? Orang yang mempunyai imun lemah, orang yang mempunyai penyakit kronik yang seperti kecil manis darah tinggi. So diorang kena pulihkan sel. So you all kena bagi tahu diorang. So pulihkan sel balik kak. Kan macam dia blur kan, tapi you all kena terang. Benda ni kena belajar. So bila sel dah pulih, tisu pulih, organ akan pulih, hempedu tu akan pulih dan automatik insulin mak saya dah berfungsi bukan 100% tetapi daripada 4 suntikan insulin sintetik yang doktor bagi, sekarang badan dia dah boleh produce sendiri. Dia kadang-kadang hanya perlu 1 suntikan aja. So which one yang you all nak? Dia bergantung seumur hidup atau you nak dia makin kurangkan dia punya penggunaan obatan-obatan kimia? Ini yang menyebabkan saya tak berhenti nak sharing sebab kita perlu tolong ramai kawan-kawan kita sebab benda ni penting. Sebab aloe vera boleh masuk terus ke sel. Sebab sifat-sifat dia yang lignin. Lepas ni saya akan ajar you all kena hafal sifat aloe vera. Kalau you all nak close banyak 4 sel, you all kena mahir semua benda ni. Dapat? Ini faham tak? Sel, tisu, organ, sistem manusia. So kalau nak sihat balik, re-engineer balik, reverse balik sel kita, pergi ke tisu, barulah saya nampak banyak perubahan dekat mak saya. Dan begitu juga saya. Pulihkan balik saya punya sel yang mana punca saya migraine adalah saya susah nak membuang. Bersihkan balik sistem pencernaan saya dan akhirnya sel dekat dalam usus tu dah boleh membuang dengan baik. Tisu saya dah okey. Organ saraf kat kepala ni dah okey. Saya punya migraine dah kurang, dah tak makan painkiller. See macam mana benda ni membantu. Semoga ini you all sampaikan untuk bantu ramai orang yang sedang bergantung obat-obatan seperti saya dulu. Bahaya obat tu, saya amat takut. Okey, kenapa kita perlukan suplemen? Okey, nak tahu tak dalam suplemen yang tak boleh kita jumpa, Allah jadikan dalam tu ada oksigen dan nutrition yang diperlukan oleh siapa? 60 trilion kecil trilion sel. Nak bagi dia makan, pakai you all aja nak makan. Sel kita perlu makan. That's why bila dia makan baru dia boleh kerja kuat. Nampak tak? That's why kita perlukan suplemen. Kita perlukan makanan tambahan sayur, buah daripada luar. Dapat tak? Faham tak? Faham tak? Okey, kalau faham tekan 3. Ada pertanyaan tak? Kalau faham tekan 3. Sebab benda ni bila kita terang kat diorang, dia makan suplemen kenapa, baru dia faham, baru dia boleh beli. Kalau dia tak faham, kenapa kau tunjuk banyak sangat nak beli? Kenapa banyak kenapa? Aloe vera 1 botol tak boleh? So ini yang you all kena jelaskan. Dapat? Sebab dia nak keluar duit, dia pun berkira. Kenapa kena banyak beli ni? Duit banyak nak kena keluar. So bila you all bagi penerangan knowledge macam ni, patutlah kena makan ni. Ni function dia lain. Ni function dia lain. Kita kena makan, kita kena detox, buang racun untuk sel kita dapat kuat dalam badan kita dan dia boleh bekerja. Sistem-sistem penyatoksian kita akan bekerja dengan baik. Dia akan buangkan semua toksin. Sebab dia dapat makanan, terus you all tak dapat makanan. You all tak boleh nak bekerja. It's same thing like sel dalam badan kita. So benda ni jaga pelihara. 60 trilion sel loh. Bukan sikit, banyak. Alright.
So dua benda ni makanan dia. Salah satunya adalah oksigen dan nutrition. You bayangkan dalam aloe vera macam mana nampak ada oksigen? The beautiful. Allah ataupun Tuhan kita menjadikan benda tu kita tak terungkap. That's why dia tak sama dengan you all makan bukan macam makan obat. Obat dia tidak menyelesaikan masalah penyakit. Dia tak akan resolve. So dia kena balik pada pencipta dia, sebab pencipta dia yang menjadikan dan benda tu yang boleh dalam sel kita, sel, tisu, organ, baru kenal, baru dia boleh gang dan bekerja sama dekat dalam tu. So apabila dapat oksigen dan nutrition, iaitu makanan untuk sel kita, yang mana nutrition ni terdiri daripada asid minum, mineral, perasan tak dekat dalam kita punya, kalau kita tengok ingredient dekat dalam advance, kalau kita tengok kat dalam kita punya aloe vera ke minyak ikan atau apa-apa suplemen, dia ada mineral, dia ada vitamin. So benda ni adalah makanan untuk sel. So benda ni makanan untuk sel dibawa ke mana? Dibawa ke darah. Daripada darah dia pergi ke sel paling halus ni dan dia pergi ke badan kita. So sel ni dapat makanan. So bila makanan dia dapat oksigen dan nutrition, sel kita kenyang. Dia boleh jadi kuat, dia boleh jadi seorang pahlawan yang kuat. Kalau proses untuk sel imun, dia boleh bekerja dengan kuat, lawan semua kuman-kuman virus yang ada dalam badan. Nampak tak? Kalau kita belajar ada satu part lagi mitokondria, iaitu salah satu sel yang menjana dekat dalam badan kita. Kita perlu bagikan benda ni untuk dia berfungsi. Jadi apa jadi apabila oksigen dan nutrition tak ada dekat dalam badan kita, iaitu dekat sel kita, bekalan tak cukup, inilah puncanya penyakit. Saluran darah tersumbat. So penat. So apa lagi penyakit? Hormon, metabolisme, asid berkumpul dalam badan. Badan berasidlah, sistem imun dah lemah dan akhirnya kita dapati penyakit kronik. Sebab ni aja sebenarnya korang tak bagi sel makan. Jadi benda ni kena sampaikan. Kenapa perlu makan suplemen? Walaupun sayur dan buah ataupun protein seperti ikan, ayam kita dah makan, tetapi lah ni punya zaman kebanyakannya percayalah semuanya dah banyak yang kena pakai sintetik, chemical kan. Jadi you all sampaikan. Inilah salah satu cara kita nak tolong secara knowledgeable. Why? Diorang kena makan suplemen. Bukan pasal kita meniaga forever, bukan. Tapi at least you terangkan benda ni supaya dia faham kenapa kena makan suplemen. Okay. So kesimpulan daripada apa yang kita dapati, ada 4 asas yang you all kena you kena faham dan ingatkan. Satu, buang racun, penyatoksian yang kerap. Ingat tak tadi kajian daripada pakar sains daripada tahun berapa tadi? Dia bagi yang sel jantung ayam tadi. Itu adalah bukti. Sebab kadang-kadang bila kita cakap kenapa buat toksin dia tak faham, you kena tunjukkan yang itu. Sebab itu adalah bukti kajian secara ilmiah. Gitu. Kemudian kita perlukan nutrition umum. Sebab apa? Kita nak kena jaga sel. 60 trilion, bukan bilion, trilion. Kemudian kita pelihara sel dan kita pastikan peredaran darah kita berjalan lancar. Sebab bila semua dah cantik, kalau darah tersekat-sekat, saluran darah tak cuci, keladak darah banyak, makan macam-macam tak bersih, tak servis, macam mana mineral tu nak dihantar ke seluruh badan. Okey, dapat? Okey, inilah datangnya pack Ramadan. So kalau you all nak tengok Ramadan pack ni, dia ada banyak kebaikan. Actually ada banyak lagi. Ini yang mampu sempat saya buat. Pertama, detox. Why detox? Sebab kita dah tahu detox adalah start daripada aloe vera. Nanti saya tunjukkan segitiga triangle yang terlibat. Kemudian penyerapan nutrition. Bila usus dah bersih, dia serap nutrition. Nutrition daripada mana? Dalam aloe vera ada nutrition. Ada vitamin B1, B2, B12, kupra, magnesium. Dalam palmostin kita ada macam-macam. Madu, vitamin B1, B2. Ya Allah. Dalam soya, dalam super green, Masya Allah. So lepas tu kita makan minyak ikan, dia membantu saluran darah kita sihat. Kemudian based on apa yang saya belajar, bila kita berumur 40 tahun, kita punya saluran darah makin lama makin mengecut. That's why kita kena jaga saluran darah kita supaya dia sentiasa kekal sihat. Dalam saluran darah kita ada satu hormon yang Allah kurniakan dipanggil ada satu hormon tu yang mana kalau kita tengok dekat produk kita, kita pakai argi. Dalam nitrik oksida.
So hormon nitrik oksida kalau budak-budak kecil kan jarang kita jumpa dia kena darah tinggi kecuali dia tak jaga makan lah. Dalam saluran darah kita ada nitrik oksida. So dalam nitrik oksida tu dia membantu pengembangan saluran darah kita membesar dan dia fleksibel lah. Tetapi apabila kita dah berumur, umur 40 tahun, nitrik oksida tu semakin berkurangan. That's why bila keladak darah kita jarang makan suplemen, kita tak servis saluran darah kita. Jadi dia menyebabkan saluran darah tu jadi makin mengecil. That's why kita gunakan kita punya produk satu lagi Argi. Ini bukan nak cerita pasal masuk sini sebab nak kaitkan. So Argi itu membantu membekalkan nitrik oksida iaitu nutrition yang diperlukan dalam saluran darah untuk berfungsi. Nak kata cantik seperti bayi tu tak, tapi dia membantu membukakan balik saluran darah, membersihkan saluran darah tu dengan selamat. Okey, kemudian set Ramadan ni juga akan memberi tenaga, kemudian dia menyembuhkan sel-sel rosak. Sebab apa dia dah sembuhkan sel rosak? Sebab usus dia bersih, nutrition dah diserap, dapat tak? Okey, kemudian secara tak langsung menurunkan berat badan. Macam mana boleh menurunkan berat badan? Sebab tadi kita dah belajar badan yang bertoksin salah satu menyebabkan obesity. So bila kita dah buang racun-racun dalam badan, salah satu penyebab kepada gemuk. So secara tak langsung sugar craving kurang. So kita makan set Ramadan ni, makan sikit rasa dah kenyang lah. Dah tak boleh masuk lagi. Nampak? Sebab kita dah buat detox, kita dah buang benda-benda yang tak perlu, yang racun yang perlu dalam badan, sugar craving dah kurang, automatic you all makan pun dah kurang. Badan rasa bertenaga, rasa tadi makan tak banyak tapi bertenaga. Okay, so daripada pack Ramadan tersebut, kalau kita susunkan dekat dalam segi 3 triangle, kedudukan dia gini. Aloe vera ni dia duduk kat atas ni. Oh alamak, saya punya atas ni hilang. Atas ni detox. Sebelah kanan ni yang ada soya forever light. Oh sedap ni. Soya forever light letak dengan super green, you all mix. Memang sedap. Yang ini dengan madu dan bee pollen, dia merupakan nutrition. Apa itu nutrition? Yang diperlukan untuk sel kita untuk nak makan. Supaya dia bertenaga, dia boleh bekerja dengan kuat, dia boleh jadi satu immune dekat badan kita. Dia menjaga kekebalan badan kita, memproducekan sel darah putih kita dengan baik dan boleh menentang radikal bebas dan penyakit-penyakit yang sekarang kita sedang hadapi. Alright. So pamostin ni salah satu di bahagian immune. Nanti saya bagi selepas ni kita share bagaimana produk ni pula berkait. Rupanya ya Allah, ramai orang Islam menggunakan produk Forever dan ia merupakan salah satu makanan sunnah. Lepas ni kita pergi. Next. Okay. Ni okay, baru keluar. Detox, nutrition, immune. Lukis ni cepat. Lukis cepat atau print, orang panggil screenshot. Baru you all nampak. Oh tadi set. Kedudukan ni macam ni. Sekejap, back balik. Ni set ni. So bila kita susunkan dekat segi 3 triangle, rupanya gini. Tu sebab dia orang kena makan banyak. Sebab function dia lain. Detox lain, nutrition lain, immune lain. Jangan dia nak sihat, dia ambil pamostin aja. Aduh, macam mana sedangkan detox dia tak pernah buat apa kan. Ni yang you all kena terangkan. Dapat tak? Minyak ikan kena ambil tau. Kalau tak ada minyak ikan, boleh gantikan bee propolis. Sebab dia membantu untuk masalah dalam keladak darah tu. Sebab kita nak aktifkan function hati. Bila function hati ni boleh bekerja dengan baik, secara tak langsung dekat hati tu peranan darah dapat dibersihkan. Ini yang kita buat masa RTC tak ada. Ambil bee propolis. Selain daripada tu, boleh ambil fiber, soya forever light, dia bagus ke arah untuk kardio. Alright, ini full page, segi 3 triangle dekat dalam produk kita. Dapat? Right, kalau misalan RTC tak ada kan, jangan sedih tak berniaga terus stop. Kedai tutup, ada juga macam tu. Allah, so you all gantikan. That's why kita kena enhancekan kita punya knowledge sebab produk kita memang hebat. Tak ada ni ganti ni, tak ada ni ganti ni. Tapi at least you kena faham apa benda ingredient dia dekat dalam tu. Banyak benda. Even kita ada hampir dekat 200 lebih produk kan, tak ter gitu. Okay. Ini Zana tak nak
tak nak baca the whole thing sebab dia ambil masa, sebab ada banyak benda lagi saya nak kongsikan dekat you all. You all boleh snap. So saya nak bagi tahu you all, bila you all betul-betul nak buat satu business forever pasal produk ni, you all kena hafal, you all kena faham supaya you all senang nak cakap. Kenapa aloe vera? Ni kena ingat ni. Kalau tak dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dapat 2, 3 okey lah untuk buang toksin dalam badan. Sifat aloe vera wajib you faham. Kenapa kena faham sifat aloe vera? Sebab ini adalah killer produk kita dan ini melampaukan penyumbang penyakit 80% dalam badan. Kenapa you kena makan aloe vera? Yang ini kena betul-betul hadam. Ni, lignin, daya penembusan. Ini nanti saya akan tunjukkan dekat lagi slide seterusnya. Okey? Okey. Perasan tak bila minum aloe vera? Sekejap saya share. Ni. Pernah tak you all share ni? Penting tau, jangan jual aloe vera aje. Tak tegang kat dia. Lala dia kata, kenapa aku kena minum aloe vera? Kenapa aku makan pahit? Kenapa orang tu makan masam? Kenapa orang tu rasa, kenapa lain-lain ni? Sebab dalam aloe vera, dia berkait dengan, bila kita minum aloe vera kan dekat lidah kita kan. Organ lidah kita berkait dengan organ dekat dalaman kat bawah ni. Dia ada connection. Saraf tu berhubung. So bila dia minum aloe vera, dia dah boleh nampak tahap kesihatan dia. So dia macam scanner tau. Sebab benda ni kadang-kadang you all rasa, aku tak ada sakit apa pun kan. Yelah dia tak ada jumpa doktor pun. Tapi dia rasa masam yang teramat. So terang kat dia, masam. Bila masam, you punya usus kotor. Banyak toksin. So benda ni you all kena terang. Jangan jual aloe vera aje. Kena terang, kena hafal, kena faham. Sebab apa? Inilah mencerminkan tahap kesihatan seseorang. Nak dia orang ingat aloe vera ni untuk orang sakit tak. Sebenarnya untuk orang sihat pun penting juga untuk mengelakkan penyakit yang lagi teruk. To prevent. Alright? So pahit. Kalau pahit untuk apa? Sekarang ni hati kita sudah malas nak bekerja. Bila hati malas nak bekerja, dia akan menyebabkan masalah kardio nanti. Sebab the main hati adalah dia nak proses darah. So bila kita minum aloe vera, tu saya kata tadi, kalau minyak ikan tak ada, that's why kita beramai-ramai buat aloe egg. Pasal tak? Kita aktifkan sistem hati kita untuk membolehkan proses badan kita build up balik kita punya sistem, to organize balik supaya dia berjalan lancar. So payau. Okay, payau petanda buah pinggang. Kadang-kadang dia tak perasan pun. So try shoulder check. Biasanya kita dapati benda ni tepat. Macam mana nak pastikan buah pinggang ni, nak tahu check dia okey ke tidak, suruh dia buat blood test. Invest duit. Jangan kedekut. Sebab dekat hospital dia tak ada blood test kecuali you all dah betul-betul sakit and dia baru dia buat blood test. So kalau kita nak sihat, walaupun kita kata saya rasa saya okey ya, atau saya masuk hospital keluar masuk dah tapi tak tahu sakit apa, you kena buat blood test. So bila buat blood test, you boleh tengok you punya tahap organ. Kesihatan organ, dia ada limitation kat mana, dan benda tu boleh baca dan boleh berhubung dengan pakar nutritionist kita supaya dia boleh tengok apa produk yang sesuai untuk membolehkan dia punya organ ataupun berfungsi dengan baik. Nampak tak? So benda ni amat penting, tahu. Jangan jual aloe vera aje tak cerita pasal ni. So ini kaitan dengan lidah kita. That's why mana masa masih payau, macam mana you all dapat info ni? Ya je kan. So kita bagi tahu dalam complementary pembelajaran kita, selain daripada suplemen macam bekam, macam kita buat reflexology dan sebagainya, semua benda-benda tu, kita ada satu proses yang dipanggil diagnose lidah. So diagnose lidah ni, bila dia rasa pahit, payau, nampak? Ini yang menentukan koordinasi bahawa organ dalaman dia punya condition macam mana. Selain dia buat secara fully lagi tepat guna blood test. Gitu. Dapat tak? Dapat? Faham tak? Komen faham? Siapa tak faham saya stop dulu sini. Faham? Faham? Alhamdulillah. Penting tak? Rasa aloe vera tu kena share. Dah kita punya produk power aloe vera, so kita kena faham dan terangkan. Sebelum nak terang kita kena faham. Kalau kita tak faham kita nak cerita. Okay? Sebab kita nak share. Kita nak kawan kita sihat. Alright? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi komen. Okay, next. So, sebenarnya melalui aloe vera yang kita minum dengan izin Allah, kita dah dapat bagaimana God
Allah dah bagi signal. Dia kata, awak dah sakit ni. Kita tak nak sakit tu jadi berlarutan sampai kita tak cukup masa nak repair. Sebab bayangkan sel kita 60 trilion. It's not easy klik. Oh sebetul lah bokeh. Tak boleh. Dia take time. Kita perlukan 4 bulan, 120 hari sebab pertukaran darah berlaku dekat situ. 120 hari. Jadi kalau dia makan sebotol terus nak sihat, itu bukan suplemen, itu obat painkiller. Tahu? Kita tak nak benda tu sebab kita nak dia pulihkan sel kita supaya kita tak bergantung pada obat seumur hidup. Okey, dapat? So, bagusnya kita makan, kita minum aloe vera, kita dah dapat rasa kita punya tahap kesihatan, so kita boleh protect. Cerita kat kawan-kawan. Jadi, bukanlah aloe vera untuk orang sakit je. Okey, dapat? Okey? Alright. So, delima. Ya Allah, best of kita punya produk delima atau Palmostin Forever. Buah delima kita, dia bukan ambil isi tau. Sebiji tu. Termasukkan proses dan kita ada lebih 6 ke 7 jenis buah yang dimasukkan dalam Palmostin dan secara based on research. Ini bukan cakap kosong yang research. Kita punya ORSC paling tinggi. That's why digunakan oleh orang kanser. Saya orang kanser, saya bagi benda ni. Selain daripada orang tak kanser, kita akan bagi kepada orang yang ada masalah ketumbuhan seperti fibroid. Sebab dia duduk kat mana? Imun. Penyakit ni datang daripada apa? Toksin. Daripada apa? Bila dah toksin banyak, kuman dalam badan banyak, imun dah tak kuat. Kita kena kuatkan dengan Palmostin. Ni salah satu. Satu lagi dia adalah buah syurga. Nanti kita lalui benda ni. Okey, tadi saya ternampak chatting tadi. Sekejap. Macam mana cara nak minum aloe vera ni Okey, aloe vera ni, okey saya bagi tahu. Ramai takut nak makan aloe vera. Dan you all kalau nak buat benda ni, you all kena ada knowledge. First, kalau orang yang sakit, bila dia makan aloe vera atau produk suplemen, bukan produk forever, apa-apa produk suplemen pun, dia akan melalui proses penyembuhan. Apa itu proses penyembuhan? Badan rasa tak selesa. Kenapa makan kau punya aloe, kepala aku sakit. Ataupun kenapa makan kau ni lah jadi ruam ni gatal ni. Aduh. So you all jangan panik. So okay, you all kena faham apabila tadi kan Zana kata apabila kita ambil suplemen tadi kan contohnya dia ada oksigen dan dia ada nutrition. So badan kita yang banyak racun ni, yang sakit ni sebenarnya badan dia banyak racun. Sel dia banyak rosak. So bila bagi nutrition dekat dalam badan dia, dia macam jadi alam flora. Dia detox, dia keluarkan racun, toksin. Oh ni toksin tak patut dalam badan, keluar. So ini tugas suplemen. Suplemen yang kita ambil. Contohnya aloe vera, tugas dia detox khusus tu. Yang mana tak perlu ada dalam hidup ni, tak perlu ni buang. Apa perlu? Okey, dekat minyak ikan. Yang mana kita ada 2 jenis kolesterol baik dan kolesterol jahat. Yang mana kolesterol jahat yang tak diperlukan you keluar. So benda tu akan remove dengan izin Allah, dia tak payah nak cakap, dia dah tahu tugas dia. So apabila berlaku kecelaruan, berlaku proses rombakan, orang kata gumar tengah nak bersihkan kan. So akan rasa sakit sana, sakit sini, demam. Okey, nak tahu tak apa yang saya yang saya nak sharekan pasal masa saya makan migraine masa tu? Itu proses healing tu Okey, proses healing bergantung pada metabolisme badan masing-masing. Kadang-kadang dia sekejap, kadang dia ambil setengah minggu, kadang-kadang dia ambil sebulan. Kat situ you all kena konsisten, kena kuat semangat. Okey, saya sharekan pengalaman saya. Masa saya ambil aloe vera dan Arctic, hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya rasa produk ni macam tak ada apa je. The next bila saya makan, ya Allah, hari berikutnya saya punya sakit kepala, sakit yang tak pernah sakit. Lagi double. So apa saya buat saya kena ambil painkiller balik. Sebab apa? You all kena faham, apabila kita makan suplemen, dia bukan painkiller, dia bukan dadah. It's a natural, 100% natural. That's why baby, ibu mengandung pun boleh makan. So apabila benda ni tak ada painkiller, dia sakit gila-gila. So apa saya buat? Saya ambil balik painkiller saya dan saya ambil suplemen. That's why obat jangan drastic tarik and break tinggal.
So bila you consume, ambil suplemen, teruskan minum ubat, jarakkan dalam 1 jam ke 2 jam sampai you sampai satu tahap jumpa doktor, doktor sendiri dah turunkan dos obat, baru benda tu yes dah function. So bila saya dah tak faham sakit, ya Allah, the best is dia sakit kat mana tau? Ni kat sini. Logik lah sebab saya sakit kat sini. Saya sakit dekat ni, dekat migraine. So siapa yang ada sakit dekat lutut ke, bermakna lutut dia yang sakit. Jadi you all jangan takut proses penyembuhan. You all dibagi 2 pilihan. Sama ada you nak terus makan ubat seumur hidup atau you nak bertahan sekejap untuk pulih sementara waktu saja proses penyembuhan tersebut. Itu yang saya lalui. Sampai tengok batu kuning, aduh taubat tak nak makan. Tapi bila mengenangkan, kalau kena dialisis lagi teruk. Duit banyak makan, tenaga jadi lemah. Anak siapa nak jaga, belajar sampai master tapi tak ada apa. Jadi benda tu bila saya fikir-fikir, saya kena kuatkan diri, saya kena makan untuk pulihkan dan alhamdulillah tak sampai 3 hari, saya rasa badan saya, akhirnya saya dah boleh jarakkan penggunaan painkiller tersebut dan sampai sekarang saya dah tak makan lagi dah. Sampai sekarang saya dah tak makan lagi dah. So benda ni memang banyak membantulah untuk orang kata memulihkan kita punya proses dan you all kena bagi semangat kepada kita punya pengguna yang mana melalui yang dapat penyakit yang kena healing krisis sebab badan dia beracun. Kalau badan dia tak beracun, dia minum aloe vera tak ada apa. Tak percaya you all buatlah. Tapi bila dia minum aloe vera, sakit sana sakit sini, badan tak selesa, bermakna badan dia ada racun. So dia kena akan complete set. Dia ambil aloe vera, dia ambil minyak ikan, dia ambil nutrition, dia ambil immune supaya proses yang sedang berlaku dekat dalam badan dia dapat berjalan lancar. Dan dia hanya sementara. Obat jangan tinggal lah. Kalau dah ambil ubat hospital, teruskan. Sampai you all check doktor, tengok kecil manis dah turun. Barulah boleh you all turunkan ubat tu ikut you all punya rasa badan. Okay, ni so madu kita memang best. Madu tulen, madu halal, ramai orang cari madu asli tapi halal dia orang terlupa kan. Dia orang nak cari yang asli tapi halal tak ni. Okay, kemudian yang ini kita pernah guna untuk pesakit kencing manis luka dia tu, kalau betul-betul madu yang tulen, bila kita letak, dia boleh pulih kulit yang terkoyak yang apa tu diabetes tu boleh pulih dan boleh sembuh, tumbuh kulit baru. Wow. Hanya berapa ringgit? 86. Itu harga jual. Belum lagi member. Ini madu betul-betul tulen. Okey. Kemudian polen kalau kita makan di dalam sepanjang bulan Ramadan, dia membantu tenaga. Okey, salah satu penyakit saya sekarang ni, tambahan yang dah berumur ni kan, saya ada masalah darah rendah. So bee pollen adalah, saya nampak bee pollen dengan pamostin, gabungan yang hebat untuk tingkatkan you all punya sel darah merah naik. Sebab banyak dalam musim Ramadan ni yang mana kita dapati diorang punya darah rendah, cepat rasa letih, dah makan dah tapi letih, you all kena makan ni lebih sikit. Ini best tau, superfood. Kunyah-kunyah saya ambil hampir 15 biji. Ikut you all. Jangan ikut saya, ikut masing-masing punya ni Okey, bergantung. Okey, banyak soalan tapi nanti kejap saya habiskan ni dulu. Okey, Soya Forever Light. Saya memang suka. Okey, saya nak share ada satu berita yang paling best. Anak saya umur 5 tahun 5 tahun dah start penuh puasa. Sebab apa? Salah satu dengan izin Allah, saya bagi makan nasi juga tapi saya tak tinggalkan Soya Forever Light. Dia menyebabkan dia orang rasa kenyang. Saya blenderkan dengan korma. Kalau tak sempat saya ambil Soya Forever Light. Yang ini. Kalau macam Super Green tu saya bagi dia tak nak. So saya bagi dia Soya Forever Light. Tapi bagi saya Soya Forever Light campur dengan Super Green memang kenyang. Lepas tu makan pollen, nak saya darah rendah kan. So membantu mengekalkan stamina saya. So benda ni boleh di-share kepada kawan-kawan ataupun bukan kata kawan. Macam mak-mak kita kan dah berumur, kadang-kadang dia tak ada selera makan. You all kena bagi ni Soya Forever Light. Soya Forever Light ni mengenyangkan sebab dalam
soya Forever Light, kita punya soya berbeza dengan soya yang lain. Dia kulit dia dibuang. So dalam tu ada aminotin tau. Aminotin ni adalah salah satu asid amino yang telah ringkas supaya bila dia masuk dekat dalam kita punya badan, sel kita dapat serap dengan baik. Maknanya penyerapan mineral yang ada dekat soya tu boleh terus masuk ke sel dan sel kita dapat makanan dengan sepenuhnya, dengan cukup. Memang best. Okay. So, jadi kita kena tukarkan cara pemakanan bulan Ramadan ni daripada pemakanan yang manis-manis kan kepada soya Forever Light. Orang kecil manis, saya galakkan makan atau bagi dekat mak soya Forever Light sebab dia membantu. Ada satu bahan tu kronium ke apa, saya tak pasti. Saya dah lupa benda tu. Dia membantu untuk orang yang ada kecil manis yang melibatkan menggunakan insulin. So dia membantu mengaktifkan insulin tu dapat diserap dengan lebih baik supaya doktor tak bagi insulin yang banyak. Gitu. Nampak? So benda ni wajib tau, penting. Kita perlukan obat doktor, kita perlukan suplemen membantu, tetapi obat bukan untuk seumur hidup. Okay. Kemudian pamusin kita ni boleh gantikan air bandung. Nak lagi sedap jangan pakai ais. Alright? Okay. Dah tajuk lain. Untuk darah rendah produk apa? Okay, selain daripada madu, bee pollen, soya Forever Light. Lepas tu saya suka ambil bee super green. Kalau tak ada, ambil mana yang ada. Tapi bee pollen kena ambil banyak. Bila darah rendah, Arctic Sea saya kurangkan sebab darah cair. Jadi jangan ikut orang darah tinggi. Darah tinggi kecil manis, Arctic banyak. Kalau darah rendah, you kurangkan, Arctic kurangkan. Aloe kalau nak cari nektar, jangan ambil aloe. Dia punya power dia tinggi. So, okay. So, saya pergi ke topik next. Makanan sunnah. Ready? Okay, based on kajian yang saya buat research lah. Sebab benda ni kadang-kadang saya pernah cakap kawan saya pasal makanan sunnah. Forever ada makanan sunnah. Oh, dia kata, jangan gunakan agama. Jangan gunakan agama nak jual barang. Aduh, sakitnya dengar. Kita bukan nak gunakan agama untuk menjual produk. Bukan. The real facts yang kita nak bagi tahu, produk yang ada dekat Forever Living adalah produk untuk orang Islam yang mana benda tu ada dalam kitab kita, Al-Quran dan Sunnah. So bukan pasal kita meniaga mempergunakan nada. So that's why saya kena tampilkan benda-benda yang in fact ilmiah untuk nak bagi tahu dekat diorang. Nampak tak? So based on kajian daripada kertas IKIM, ada banyak lagi research tapi yang ini yang saya dapat. Ini adalah makanan sunnah yang mana mereka ambil kira makanan yang terbaik untuk penjagaan kesihatan tubuh, makanan yang bersifat wahyu yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis, dan makanan yang pernah diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah 10 benda yang diorang kaji. Gitu. Benda ni of course ada dekat dalam produk kita. Apa dia? Okay. Dalam aloe vera, dalam kitab Abu Dawud kalau tak silap saya, ada menceritakan mengenai as-sabir. Dulu saya tak tahu aloe vera ni as-sabir. Madu biasa dah dalam Quran. Madu Al-Quran, minyak ikan Al-Quran. Aloe vera dalam hadis, dia tak ada dalam Al-Quran. Beza tau, Al-Quran dan hadis lain. Itu kena terang. Bila saya tengok, rupanya kita dah makan makanan sunnah sebenarnya. Nampak tak? Aloe vera dipanggil as-sabir. Kalau orang zaman dulu dia panggil lidah buaya. Sekarang panggil aloe vera. Ada macam-macam nama. That's why kita tak tahu dia dah digunakan sejak zaman Rasulullah. Dan saya ada hadis kat situ, nanti kita boleh tengok barang. Okay, delima. Delima ni buah syurga dinyatakan dalam Quran. Minyak ikan. Minyak ikan ni sebenarnya kita nak ceritakan adalah minyak zaitun sebenarnya. Kemudian honey. Honey ada apa? Honey adalah kita punya madu. Sekejap saya nak pasang bateri sekejap. Okey. Madu memang ada dalam Al-Quran. Yang tak ada dalam Al-Quran adalah aloe vera, iaitu hadis. Okey, based on daripada buku yang saya buat research, saya tengok daripada artikel kawan-kawan, saya tengok dalam Pinterest, saya kata wow, alhamdulillah benda ni membantu saya dalam Islamic medicine. Menceritakan bagaimana buah amat penting untuk dalam
dalam kita punya apa orang panggil dalam badan. Sebab gula-gula yang ada dalam dalam apa tu? Gula-gula yang ada dalam Allahu Akbar, dalam aloe vera bukan, gula-gula yang ada daripada buah-buahan adalah gula semula jadi berbanding gula yang kita ambil daripada gula putih, gula yang telah di bermacam-macam benda yang terklorin dari dah ni. Tapi daripada sumber buah adalah gula yang terbaik sebab dia datang daripada pencipta dia yang asal. It's a natural. So benda ni ada dekat produk kita. Masya Allah. Dalam aloe vera, dalam nectar berry ada apple, ada cranberry, ada peach. Tu dia. So yang kedua, minyak ikan. Lemak yang sihat terutama omega 3 penting untuk puasa, kan, untuk otak, mata, untuk mengelakkan keradangan, untuk melancarkan peredaran darah. Penting tak? Saluran darah. Okey, yang bestnya minyak ikan Forever, satu-satunya di dunia yang menggabungkan minyak ikan Forever, minyak ikan dan minyak zaitun. Tak ada lagi yang dalam dunia, tak ada lagi. Dan dia telah direka khas based on research oleh seorang pakar Allahu Akbar, bapa Omega yang memenangi pelbagai anugerah Nobel dunia. Forever ni bukan calang-calang. Produk dia, saya teruja kalau you all belajar Forever ni, produk dia gila. Forever merupakan satu syarikat yang berada di tangga 200 terkaya di dunia. Jadi produk dia, gila. Apa yang gila? Sebab research dia semua daripada para saintis dunia yang memenangi pelbagai Nobel. Pengsan. That's why kalau diorang kata produk Forever lagi mahal, saya kata you all tengok ingredient dia. Tapi sebenarnya produk Forever tak mahal sebab kita tak ada orang tengah, direct daripada kilang. Sebab kami dah pergi kilang Forever, kita dah jumpa owner dia. Masya Allah. So Forever bukan pasal bisnes tapi help more people. Kalau kita tengok produk baru-baru ni, malam tadi saya communicate dengan saya punya salah seorang rakan kongsi yang berada di Perak. Dia kata, Kak Zana, semasa Arctic Sea tak ada, saya sakit kepala berhari-hari, lama. Makan produk ni, minyak ikan dia, makan produk tu tak jalan, saya ambil minyak ikan Forever, dalam masa 1 hari 3 biji, hilang sakit kepala. Masya Allah. So, see how the ingredient yang kandungan quality produk adalah memainkan peranan. Sebab salah satu benda yang kita makan adalah benda yang ada dalam Al-Quran. Bagi orang Islam, benda yang ada dalam Al-Quran is very, very powerful. Tak ada tandingan. Harga semua orang mampu milik dengan join member. Kalau tak jadi ahli, tu yang mahal. So dalam ni firman dah ada dalam surah An-Nur. Ayat 35, Allah menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah dalam kitab Al-Quran adalah sebagai sebuah mishkat yang berisi sebuah lampu dalam geluk kaca. Ni detail sehinggalah Allah mengemukakan berbagai misal perbandingan untuk umat manusia dan semuanya ni dijadikan hanya untuk membantu hamba-Nya sihat dengan izin Allah. Bermakna bila kita sakit, balik kepada pencipta masing-masing sebab penawarnya ada di situ. Natural. Okay. Dan dalam fish merupakan salah satu dalam Islamic medik dia digunakan dekat dalam surah Fatir. Dalam ni ada menyatakan, kemudian dekat madu pun ada cerita dekat dalam ni, dalam surah An-Nal ayat 69, iaitu kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai serta turutlah jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari badannya minuman madu yang berlainan warna yang mengandungi penawar bagi manusia. Bermakna lebah tu Tuhan jadikan memang untuk manusia khas. Kalau dari segi tumbuhan, aloe vera tu membantu untuk nak buang toksin. Banyak produk lain boleh buang toksin, tapi kenapa aloe vera? Next sekarang kita tengok. Dapat? Okay. Ni madu. How the powerful of madu. Kenapa madu Forever? Kejap lagi kita akan huraikan. Pollen merupakan madu. Ya Allah, makanan superfood. Yang ini membantu untuk mengekalkan stay energi, kita rasa bertenaga dan sebagainya untuk membantu kita solat dan
melakukan ibadah puasa dengan baik. Ni lagi satu yang saya nak share. Okey, ini saya belajar daripada Prof Dr Aziz. Sebab kami merupakan bekam kita merupakan bekam profesional yang mendapat taraf advance, dan saya telah melakukan bekam dekat Putrajaya. Saya ada tempat bekam saya sendiri dan saya melakukan bekam untuk wanita. Kebanyakan yang datang adalah orang-orang yang sakit kronik, iaitu kecil manis, darah tinggi dan nak pasang tapak, dengan izin Allah boleh pulih, reverse kecil manis, reverse buah pinggang yang nak pasang tak jadi pasang tapak, semuanya dengan gabungan. Saya guna produk Forever, saya gunakan kaedah bekam dan cara pemakanan yang betul, lifestyle, perubahan pemakanan, semua yang saya belajar tu semua yang saya pelajari. Alhamdulillah mereka telah pulih dengan izin Allah dan dia boleh reverse. Tak jadi pasang tapak, kecil manis dah okey tapi makan kena jaga. Dia kena ikut dengar cakap tu. Okey, madu boleh makan sekali dengan ubat hospital. Okey, kalau boleh jarakkanlah madu tu. Apa-apa suplemen nak makan dengan ubat hospital jarak 1 ke 2 jam. Nanti dia gaduh. Chemical, natural, gaduh. So jarakkan pemakanan tersebut. Kalau boleh saya selalu advise pada rakan kongsi pada saya punya customer supaya apabila nak makan suplemen dengan ubat doktor memang kena jarakkan. Okey, apa ada dekat dalam Ibnu Abbas? Rasulullah bersabda penyembuhan terdapat 3 perkara. Dalam tu apa dia katakan? Nabi Muhammad SAW dia kata cari 3 benda ni, madu, bekam dan besi panas. Tetapi Rasulullah kata aku melarang umatku menggunakan besi panas. So bekam bukan besi panas tau. Bekam is lain. Bekam, madu lain. Besi panas tu tak digalakkan oleh Rasulullah. Jadi kan kadang-kadang ramai kawan kita cari apa kalau kawan kita yang sakit dia nak tahu apa penyembuhan, macam mana nak sembuhkan penyakit. Ini daripada Ibnu Abbas dah cakap dah. Pesan Rasulullah ni telah dicatat oleh Ibnu Abbas, ceritakan dia, rujuk bawa benda ni. Madu ada kat mana? Dekat Forever dah murah dah. Kenapa murah? Sebab kita tak ada orang tengah. Kita ada ladang sini, ladang ternak madu. 200 tahun umur dia dan merupakan pusat tercanggih di dunia madu kita. Okey. So next. Aloe vera juga merupakan salah satu Islamic medic yang digunakan untuk kesihatan. Dan begitu juga Allahu Akbar, Pamostin iaitu delima. Ada dinyatakan dalam surah Ar-Rahman. Dekat sini, ya Allah, perasan tak kalau you all perasan dekat dekat Pamostin kita dia ada kandungan polyphenol dan flavonoid. Benda ni amat penting untuk makanan bagi sel kita. Untuk meningkatkan untuk meningkatkan dia punya function dekat dalam badan yang amat diperlukan dalam sel kita untuk menentang radikal bebas, untuk bunuh kuman dan semua benda ni. So, apa beza Pamostin Forever dengan yang lain? Dah tentulah Forever based on scientific, ORAC dia paling tinggi. So bila paling tinggi, dia punya jaminan, orang kata quality dia is the best. Dekat luar mungkin dia ada pakai, dia memang ada pakai delima, tetapi mungkin dia ambil buah aja, kulit dia tak ambil. Forever ambil the whole thing, termasuk kulit sekali. Dan sudah pasti Forever merupakan bila dia nak suplemen yang dikeluarkan oleh Forever merupakan suplemen untuk orang pesakit kronik. Jadi dia tak boleh ambil buah-buah yang dah rosak, yang ada kandungan kimia tinggi. That's why saya rasa begitu orang kata gembira menggunakan produk Forever sebab dia jaga benda-benda ni. Kena ingat tau, suplemen yang ada dekat Forever kebanyakannya adalah untuk pesakit kronik. So dia tak boleh pakai produk bahan yang cikai-cikai. Gitu. That's why dia boleh bertahan 43 tahun di dunia. 171 buah negara because of the quality of the product. Ini pada kita punya Super Green. Masya Allah. Bila saya tengok dalam ni ada labu. Allahu Akbar. Ini merupakan salah satu makanan Rasulullah. Makanan kegemaran Rasulullah dan dia ada bali. Masya Allah. This bali biasanya kami suggest pada orang yang mengalami masalah kanser, kencing manis,
sebab kita tak nak dia makan nasi. Nasi GMI dia tinggi. So GI dia tinggi. So bila GI tinggi kita ubah kepada barley. So bila dia makan super green, dia makan soya forever light, Masya Allah. Dia dah tak teringin nak makan nasi dah. Sebab nasi ada gula tersembunyi. Ini yang saya cerita pasal orang kecil manis sebab banyak. Saya rasa bukan mak saya saja. Saya rasa you all tengoklah sekeliling you all, ramai yang adik-beradik, ipar duai, kecil manis dia dah biasa dah. So sebenarnya gunalah produk Forever. Bukan pasal bukan kita meniaga ke apa, sebab kita tahu ingredient dia, the quality of product. Sebab saya dah ada testimoni, a lot of testimony. Oh, Masya Allah. So dalam ni antara 24 ke tak silap saya 20 lebih jenis buah dan sayur yang ada dalam Super Green. Salah satunya ada barley dengan labu. Ini adalah makanan yang digunakan oleh Rasulullah. Dia dipanggil talbinah. Talbinah, bubur talbinah. Masya Allah. Wow, cukup tak ilmu hari ni? Ada lagi tau. Saya nak kongsikan. Ramai orang kata kenapa Forever punya aloe vera. Ini kalau you all dapat terang secara orang kata apa? Apa dipanggil teruja, you all, tapi nak dapatkan terang yang teruja, you all kena kaji produk. You must love, you must use the product. Kalau you tak dapat datang cinta produk tu, you tak boleh nak cerita, you tak boleh nak share, you tak boleh nak tolong orang. You jual, you tak pakai, there is nothing, you tak dapat feel. Dia tak datang from your heart nak terang. So bila saya kaji aloe vera ni, ya Allah. Kenapa aloe vera Forever? Saya dah beritahu setahun saya research, saya cari satu benda yang membantu mengubat penyakit saya, iaitu migraine. Saya baca aloe vera, tetapi bila saya Google terlalu banyak aloe vera. A lot of aloe vera. Tapi saya tak tahu mana satu yang organik, sebab saya memang seorang yang cerewet tapi duit tak ada, duit tak banyak. Jadi saya nak murah. Bila nak murah saya pentingkan kualiti. Sebab banyak bahan dah dicampur. Saya kalau boleh nak murah, saya nak pergi direct kat kilang. Akhirnya saya jumpa Forever. That's why bila saya jumpa online saya, dia tak payah cerita pasal Forever, dia tak payah tunjuk demo, close up VIP terus. Tak, masa tu saya mula RM90, duit tak ada. Duit tak ada. Lepas tu bila saya dah nampak barang the best, duit tak ada, saya cari. Saya cari sebab saya nak pergi VIP. Dan bila saya pergi VIP, saya sihat. Suami saya pula makan. Dia jadi testimoni bergerak. Pergi kat masjid. Orang kata, kenapa muka kau dah macam lain lah? Sebab bila kita buang gacun, muka kita nampak berseri. Kecemanis. Dia tak ada kecemanis. Darah tinggi dengan kolesterol. Obat dah kurang. Dulu sekebat. You bayangkan sekebat. Nak balik kampung, kena pastikan obat dalam beg ada. Nak menyampah. Sebab apa kan? Bila kita tengok obat tu terlampau banyak, kita bayang setahun berapa kilo masuk dalam badan. Dan obat tu adalah kebanyakannya bahan kimia. Okey, balik pada yang tadi. Kenapa Forever punya aloe vera? Macam Zana bagi tahu tadi, Forever merupakan the best. Tapi sebelum aloe vera, why is aloe vera? Okey, based on zaman dulu, kita kena buat kajian. Kenapa aloe vera? Kenapa tak apple? Kenapa tak madu? Kenapa tak lain? Kenapa aloe vera? So bila kita kaji sejarah, benda ni telah diguna beribu-ribu tahun yang lalu daripada zaman Mesopotamia. Iaitu zaman tamadun dunia. Kalau kita belajar sejarah, ada 3 tamadun dunia kita belajar. Tigris, Euphrates dan Mesopotamia. Benda ni telah ada. Dan kenapa Forever punya aloe vera barbadensis Miller? Sebab aloe barbadensis Miller telah digunakan sejak zaman Mesopotamia. Dan benih tu sampai lani kita boleh pakai. Dan daripada 400 spesies, aloe barbadensis is the powerful aloe. Itu yang ada dekat Forever Living. Gitu. So bayangkan diorang yang gibu-gibu tahun dah pakai, kita masih lagi argue, cari lagi produk produk detox tahap apa. Minta maaf lah, produk yang lain-lain. Tapi why we not stand dekat aloe, sebab dalam tu Nabi pun dah pakai. Nanti saya tunjuk macam mana dekat dalam tu ada dihuraikan dekat aloe vera dah diguna sejak zaman Rasulullah. Bayangkan zaman Renaissance, Dark Age. Kalau kita belajar sejarah, diorang dah guna dah benda ni dulu. King Solomon, Queen Cleopatra, Christopher Columbus, Mahatma Gandhi. Dan kalau tak silap saya ada satu saya baca pedagang Al-Khwarizmi. Saya tak pasti. Salah satu kita punya orang panggil top yang pernah berada dalam sejarah.
apabila Ibnu Battuta. Okey, Ibnu Battuta. Dia merupakan orang yang banyak buat pelayaran di seluruh dunia. Didapati aloe vera ni telah banyak ditanam dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kecantikan dan kesihatan. So, kenapa kita takut lagi nak pakai aloe vera? So, ni adalah merupakan salah satu yang ada dinyatakan mengenai aloe vera digunakan sejak zaman Rasulullah. Nampak tak? So, kenapa takut? Saya pun heran. Sebab bila kita share dengan kawan, doktor tak bagi makan suplemen. Allah, saya kata madu, buatkan takut nak makan. You see? Aloe vera, buatkan takut nak makan. Tapi kenapa ubatan hospital, you tak takut makan? Benda tu penting tapi kita tak nak seumur hidup. Pulihkan sel. Apa benda yang nak pulihkan sel? Dia kena benda yang natural. Dia kena benda yang semula jadi. Benda yang datang daripada pencipta dia. Ubat ciptaan manusia. Suplemen ciptaan Tuhan. Dia tak sama. Bila dia masuk dalam badan dia tak geng. Sementara dia tak kenal. Bahan tu tak boleh nak communicate dengan sel kita. Just for time being. That's why dia hanya bertahan saja. Tetapi kita tak menolak. Ubat hospital penting. Contohlah kalau dah accident, dah berdarah-darah, dah sakit, kita perlukan painkiller. Dah tak tahan sakit. Kalau minum aloe vera tak cukup lagi, kita kena makan painkiller. Tapi sementara. Okey. Ini daripada sejarah perubatan. Saya kedepankan lagi. Sebab saya sedih bila kadang ada yang tak faham pasal suplemen. Bila kita dah tahu dah dia sakit, kita cadangkan makan suplemen. Tak boleh doktor tak kasih campur. Allah, saya kata kalau madu makan 4 kali tak boleh kan. So tak apa, at least saya percaya tak semua orang macam tu. Ada yang belum buka hidayah tapi kita wajib terang bagi info. Sebab ramai yang tak faham dan tak tahu. Okey. Okey, dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu berkata, aku menemui Rasulullah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Ketika itu aku mengenakan aloe vera. Nabi bertanya, ini apa Ummu Salamah? Ummu Salamah menjawab, ini hanya aloe vera. Kalau zaman dulu panggil asabir tidak ada yang istimewa. Aloe vera ini dapat meremajakan kulit. Jadi kenakanlah pada malam hari dan jangan kamu kenakan pada siang hari. Ini adalah riwayat daripada Al-Nasai, Abu Daud. Selain daripada digunakan sejak zaman tamadun dunia, inilah. So you all janganlah takut nak makan aloe vera atau kongsikan kepada kawan-kawan kita aloe vera ni. Aduh, jangan takutlah, dah ribu-ribu tahun makan. Ni tengok ni ulama makan. Kalau dia takut ni ada tak tahu nak cana nak cakap lagi. Oh, Masya Allah. Sebab produk kita berada di 171 buah negara. Salah satunya daripada Palestin, daripada Yaman, daripada Mesir. Banyak, seluruh dunia. Sekarang ni bukan orang Islam saja, non-Muslim pun makan sebab dia tahu khasiat. Dalam kitab Bible dia tak ada. Tapi dalam kitab Al-Quran dia ada. Jadi dia satu alternatif kepada kita mempercayai benda tu bagus. Ini dalam hadis. Kalau aloe vera ada hadis. Minyak zaitun dan sebagainya tu dalam Al-Quran. So kalau para ulama macam dia dah pakai, jadi jangan takut. Yang kita takut adalah pergantungan obat hospital seumur hidup. Itu patut takut. Perasan tak ada kadang kita dapat info obat kena tarik balik. Perasan tak? Korang ada perasan tak? Obat kena tarik balik. Hoi, takut. Obat darah tinggi tarik balik, obat tu kena tarik balik. Tapi kita dah masuk dalam badan berapa tahun, nak buat macam mana? Itu yang kena detox. Bersih, dia keluarkan semua toksin-toksin. Obat-obatan merupakan salah satu toksin. Alright, next. Ini panjang tak? Dah pukul apa dah ni? Oi, Masya Allah, dah pukul 12. Okey, saya nak bagi tahu. You all kena hafal ni. The power of aloe ada kat sini. That's why kenapa orang kanser, kenapa orang kecil manis, kenapa orang darah tinggi, kenapa orang imun lemah, kenapa eczema, porosis, semua kena bagi aloe vera sebab benda ni ada kat sini. Kita perlukan aloe vera sebab dia merupakan salah satu platform untuk membawa nutrition ni terus ke dalam sel. Sel kita ada berapa? 60 trilion. So dia tak nak benda ni diganggu. So
nutrition yang ada tu terus sampai kat sel yang rosak dan dia dapat gunakan. Kita tak nak sepanjang perjalanan nak hantar ke sel terganggu dengan toksin dan sebagainya, ditapis, lala berapa persen aja dapat masuk kat sel. Dapat tak? So, aloe vera sifat dia lignin. Ini yang penting sebab dia bawa nutrition jauh ke dalam. Sapomin ni sabun. Sabun yang boleh makan. Sebab apa kena sabun? Analogi dia bila kita buat kenduri, perasan tak? Kita punya pinggan mangkuk banyak, try you all buka air pipe, basuh macam tu, hilang tak? Sama dengan usus kita. That's why kita kena pakai sabun. Tapi kalau nak basuh pinggan, kita cari macam contoh apa? Sabun Ezion, macam-macam sabun kat dalam. Tapi kalau badan kita tak boleh makan sabun tu, bahaya. So sabun apa yang kena ada? Sabun yang natural, yang ada dekat aloe vera. Okay, selain daripada tu, nampak tak? Antibakteria, antikulat, antivirus. That's why orang eczema, psoriasis yang ada gatal, ada bengkak, kena ambil aloe vera sebab kandungan anthraquinone. So benda ni kena hafal. Kalau orang educate boleh you all terang, tapi kalau orang kampung tak payah sebab dia orang pening. So you all cerita aja aloe vera ni bagus untuk that's why COVID kita kena pakai aloe vera. Antibakteria, antikulat semua ada. Aloe first tu dah boleh jadi sanitizer, dah tak payah beli alkohol tu. Nampak tak? Semua benda ada. Dia bunuh kuman secara natural. Sebab dalam tangan kita ni dah ada kuman natural yang Allah jadi untuk protect. Tapi bila kita pakai alkohol, dia mati. So nak elak mati, pakai aloe vera kita, basuh. Dia masih lagi bunuh racun tetapi memelihara kuman yang sedia ada yang dijadikan oleh Tuhan. Dapat tak? Kemudian, betul, tak payah pakai vaksin. You all kena makan sebab based on pengalaman kita kita ada ramai yang kena COVID salah seorang dia adalah tabligh yang ada kes kat KL dulu yang mula-mula masa COVID kita bagi sebab dia dah biasa makan jadi dia bawa aloe vera, dia bawa madu, dia bawa absorbency dan dia bawa ubat gigi. Masya Allah, dia terpaksa jadi negatif daripada positif. Dan terpaksa keluar awal tapi doktor tak percaya. Tak apa, duduk dulu. Sampai dia dah rasa yakin, baru dia keluar. Tapi memanglah beza. Tapi you all makan jangan sikit. Kalau dah kena COVID, 1 botol sehari. Sebotol sehari kalau boleh. Cubalah. Daripada kita kena, sebab dulu memang tak ada penawar atau kalau kita nak kena ambil injection, lagi satu cabaran. That's why kita kena protect diri kita. Sentiasa makan benda ni sebab nak buang racun, naikkan sistem imun. Yang tadi yang masa kita belajar yang tadi tu. Penting. Alright. Kemudian vitamin, mineral. Nampak ni, yang ini killer yang saya tengok nampak. Memperbaiki sel yang rosak. Dia dah cakap dah aloe vera ni pulihkan sel. Bukan cuci usus saja. So you all jangan kata asyik cuci usus. Aloe vera kena banyak pulihkan aloe vera atau produk kita memulihkan sel. Dia sama dengan produk kat luar yang cerita sel. Jadi bila dia tengok forever, bila dia tengok produk macam contoh, you all tengok aloe vera bersihkan usus, you all tak nampak sel. Jadi you all pergi tambah lah lagi satu produk yang boleh pulihkan sel sebab you all tak tahu. That's why knowledge tu kena ada. Sebenarnya benda tu dah ada dah dalam tu. Bersih usus, dia tingkatkan you punya sel, dia bagi makanan dekat sel, dia hantar direct dekat sel, dekat lignin. Nampak tak? That's why aloe vera ni orang kanser penting, kencing manis penting sebab dia ada glukomannan, dia ada polisakarida dan monosakarida, dia naikkan sistem imun, dia naikkan platelet kita sel T imun kita secara semula jadi. Gitu. Teruja kalau you belajar produk forever lagi detail. Ini komponen yang ada. Saya tak nak cerita detail tapi nanti you bacalah. Teruja. Seronok, best. Produk ni Masya Allah. Sebab yang kalau saya cakap kalau you all nak produk yang pure, is from forever. Because forever menguasai dunia hampir 90 lebih persen. Okay, ini fungsi-fungsi yang membantu sistem kita dengan aloe vera. Ini bukti-bukti fakta sains. Daripada ni lagi lah riwayat Imam Bukhari dan macam-macam lah. Kalau kita tengok jurnal, kalau kita tengok yang very scientific research paper, memang ada cerita pasal aloe vera. Yang ini bukti dah nampak sampai berjanggut lah kucing ni punya panjang usia
dan dah masuk Guinness Book Record. Nampak produk Forever sebab apa? Dia pengeluar utama dunia. Ni, hafal. Hafal ni. Yang merah tu penting tu, sel tisu. Kalau tak dia duk asyik bersih usus je. So kat sini kita combinekan bila dia bersih usus, sel-sel dapat berfungsi dengan baik sebab mineral-mineral yang ada dekat aloe vera dengan apa-apa yang kita makan, madu dan sebagainya dapat diserap dekat dalam usus kita yang dah bersih, yang dalam melalui proses detox. Ini semua benda banyak diperlukan dalam sel kita. Makanan bagi sel kita benda ni lah, vitamin dan mineral. Okey. Ni yang lebih detail, apa itu lignin, ni kena faham tau, saponin, anthraconin sebab dia ada bunuh kuman, sebab ni memang penting. Monosakarida, asid amino untuk pertumbuhan sel-sel baru. Enzim yang ada. Tapi tak payahlah you hafal semua, at least you faham. Nanti pening pula hafal sains kan, tapi macam saya suka. Okay, kenapa Forever Living? Dia adalah nombor 1 based on aloe vera yang terbesar di dunia, ladang 2 kali ganda Singapura. Produk yang memang tak guna bahan kimia, 100% organik, 2 kali ganda negeri Singapura, bermakna ladang kita yang luas. Sekejap. Okey, yang ini info mengenai kenapa produk Forever. Okey, saya nak terang ini. Ladang Forever 2 kali ganda Singapura. Dia ada dekat Republic Dominican, Texas dengan Texas, Republic Dominican dengan satu lagi saya dah terlupa. Okey. Aloe vera yang ditanam oleh Forever, dia tanam selama 5 tahun baru dia ternak. Selepas dia tuai, lepas dia tuai dia akan tuai dan tanah yang dia dah tanam tu dia tak akan tanam aloe vera lagi. Dia ambil 5 tahun, dia biarkan tanah tu dapat nutrition, baru dia berubah pergi dekat tanah yang lain. That's why ladang kita besar dan kita tak menggunakan bahan-bahan kimia. Kita menggunakan the natural. Dapat tak? Macam tu. So daripada ladang kilang kita ada dan digunakan hampir lebih 200 produk kita, daripada vertical integrated, daripada ladang, kilang, research sendiri, sehingga kan kapal nak hantar ke seluruh dunia menggunakan Forever Living. Tak ada orang tengah. So based on the 10 aloe vera yang terbaik sepanjang tahun 2020, aloe vera Forever mendapat tempat yang pertama. So ini adalah kelebihan-kelebihan dia, memenuhi certified aloe science dan ada 99.7 inner aloe vera yang ada dekat dalam produk kita ni, dan ini merupakan aloe vera kita yang ditanam Aloe barbadensis Miller yang paling mujarab, yang saya kata dekat zaman tamadun dunia dah ada dah. Kemudian ada dah hampir 4,000 tahun. Ini research dia. Ini kajian selama 25 tahun daripada pakar-pakar saintis yang bukan calang-calang, 25 tahun. Bagaimana aloe vera Forever berbeza dengan lain sebab dia ada aloe stabilize, certified dunia, harga berapa ringgit je, tak sampai ratus. So ada certified. So kenapa madu? Forever merupakan penternak madu terbesar di dunia, ladang berusia 200 dan merupakan proses madu yang tercanggih di dunia adalah Forever. Jadi dia menjamin mutu, keaslian dan kehalalan. Nampak? Dan dia adalah madu yang terbaik sebab dia diternak dekat gurun, hujan hanya sekali setahun. Kandungan kualiti air kurang daripada 20% menjadikan madu Forever adalah madu terbaik di dunia. So madu di luar ada banyak, berhati-hatilah pilih madu. So ini adalah riwayat dalam ayat Nahl, ayat 69. Firman Allah mengenai grade madu. So grade madu, buatlah sarang di bukit-bukit, nampak? Yang kedua, daripada kemudian daripada buah-buahan Tuhanmu telah mudahkan bagimu, daripada keluar terdapat obat. Pertama, tempat daripada bukit, kemudian pohon kayu, yang kemudian tempat yang dibikin oleh manusia. Sarang di bukit, nampak? Madu kita adalah di bukit, kita adalah grade AA. Kalau kayu, madu tualang. Tempat yang dibikin manusia lebah, ini adalah kelulut. So ini adalah makanan superfood.
Dan sekian saja setakat di sini. Oh, ada lagi sikit. Okey, tips untuk kekal sihat. Kita ada 5 benda yang saya nak share. Semasa Ramadan, Ramadan khas untuk kanak-kanak yang berpuasa, tips sentiasa sihat dan untuk sentiasa feel better dan look better. Okey, ini adalah cadangan dia. Dan macam mana nak minum air sepanjang bulan Ramadan dah ada, dan ni dah ada sukatan dah. You all boleh refer kat sini. Kita dah nak habis sebab dah nak masuk Zuhur. Okey, kemudian untuk kids, bagi anak-anak yang berpuasa, kalau kat sini saya suka tambahkan dengan soya forever light, saya tambahkan dengan anak saya madu dan bee pollen. Memang saya tambah. So kita boleh latih anak kita dan jadi diorang tak ada terlampau perut pedih, sakit, terpeon. Nak buka puasa mak lapar tak. Kira alhamdulillah. You all bagi dia makan suplemen ni tambahan. Nasi bagi juga, sayur bagi, buah bagi, tapi ni tambahan. Okey, untuk kekal sihat, pastikan jangan miss waktu sahur, be aktif, pilih makan, dah makan suplemen, benda ni pun kena makan, buah-buahan, biji-bijian, benda-benda ni kena makan. Jaga pemakanan, jaga jangan makan benda-benda manis. Dan ini untuk waktu sahur, macam mana kita nak makan produk kita ni. Kalau soya forever light ada, jalan. Kalau tak ada soya forever light, makan apa yang ada. Super green tak ada, makan apa yang ada. Okay, so ni ada cara pemakanan dia. Dan ini kalau kita nak nampak lebih menarik, lebih cantik, lebih flawless, jangan lupa absorbency kita kan. Dan ini adalah hasil daripada testimoni produk Forever Living. So saya rasa setakat di sini sahaja. Saya dah cakap terlalu lama. Sedar tak sedar dah hampir pukul 12 lebih. So saya minta maaf andai kata kalau saya cakap ada yang terasa, saya minta maaf, dan kalau ada salah silap minta maaf, dan sampai di sini saja, jumpa lagi. So MC sekejap minta maaf, ambil masa sebab saya rasa saya kena terang banyak benda nak bagi tahu supaya you all boleh berjaya seperti kami. Sebab kalau nak berjaya, you all kena ada ilmu yang padu, segitiga triangle kena faham. Memang kena ambil masa untuk hafal, tapi bila you dah hafal, lama-lama you dah faham, dah tak perlu tak perlu susah. Mula-mula je susah. Sebab kita nak bagi yang terbaik, kita nak tolong orang. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak bantu mereka. Okay, so jumpa lagi. Mana MC? Oh, MC tak dengar suara dia. Oh, mungkin lama sangat saya cakap. Okay, so kita ending sinilah.